Kak Zul, ke? Suara cepat cakap sikit. Ha, Kak Zul dengar tak? Oh, Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Jadi asatizah yang dimuliakan oleh Allah Taala, pertama kali kita syukurlah kepada Allah Taala kerana Allah Taala masih lagi beri kita kesempatan untuk kita luangkan masa kita pada pagi ini untuk kita bermuzakarah tentang masalah akidah lah. Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah, berpandukan kitab Syarah Irsyad, yang mana sedia maklumlah kitab Irsyad ni karangan Imam Haramain rahimahullah ta'ala, dan syarahnya iaitu Imam Taqiyuddin Al-Muqtarah rahimahullah ta'ala. Dan satu lagi yang saya nak ingatkan, kita punya program ni bukan kuliah. Program kita ni muzakarah. Maknanya bukanlah saya mengajar tuan-tuan macam kuliah maghrib ke kuliah duha. Kita muzakarah, kita nak bahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dengan harapanlah supaya kita asatizah Ahlussunnah wal Jamaah ni kita sepakat dalam mengeluarkan satu pendapat lah. Atau kalau kita nak khilaf pun boleh, kita boleh bahas dalam pertemuan kita ni, dan kita boleh bahaslah, tengok sesuai tak sesuai pendapat itu kita ketengahkan ke tidak, ataupun kita simpan khilaf kita itu kerana dia menyalahi jumhur ke atau macam mana ke, kita muzakarah supaya bila kita sampaikan kepada orang awam masyarakat Malaysia lah terutamanya, khususnya, kita ada kesepakatan. Kita tak nak jadi nanti ada kelompok tu kata lain, ada kelompok kata kalam pecah dua, ada kata kelompok kalam pecah empat. Kalau kita nak raikan kedua-dua pendapat pun, kita kena terangkan adakah khilaf itu khilaf mu'tabar atau tidak, adakah yang antara dua tu mana yang rajih. Kemudian ada pula setengah-setengah ahli sunnah kita merendahkan pula Asy'ariyah katanya dengan dalil akli tak cukup lagi, tak sampai lagi, dia kena ada dalil syuhudi baru boleh sampai. Jadi sebenarnya kita sama kita pun macam bertelagah, macam tak ada kesepakatan. Jadi kita bincanglah di sini supaya benda tu dapat diselesaikan, jadi orang awam pun tak pening. Jadi kita sebagai asatizah kan, kita ada feedback daripada kita punya follower, kita punya orang yang ikut kuliah kita ni, orang awam. Yang tak bestnya itulah, ada ustaz tu kata macam ni, dia tu kan ahli sunnah juga, dia kenapa dia kata lain? Kita pun macam mana kita nak selesaikan benda? Paling pun kita kata ni khilaf, ada banyak pendapat, tapi kenapa dia pilih pendapat tu? Mana satu yang betul? Itu timbul masalah dia. Jadi tujuan kita buat ni bukan nak kuliah ke, nak tunjuk siapa hebat ke, kata saya nak ngajar tuan-tuan ke, tidak. Kita muzakarah. Dalam bab ni, apa kita punya pegangan. Jadi mungkin ada, asatizah bukan semua dia takhasuskan dalam bab akidah. Mungkin ada yang pakar dalam tasawuf, ada yang pakar dalam fiqh, ada yang pakar dalam tafsir, dalam hadis dan sebagainya. Jadi dalam bab akidah yang mana yang kita kurang jelas, kita muzakarahkanlah. Terutama saya pun bukanlah pakar akidah pun, cuma diminta untuk menjadi tekong je, sekadar tu je. Tapi kalau call saya ditolak, dirot, terutamanya Ustaz Raja kan, silakan, dalam masalah. Jadi kita muzakarahkanlah masalah tersebut supaya ada kesepakatan lah, ataupun sekurang-kurangnya kita boleh menerangkan masalah khilaf tu. Kalau dah tersebar di kalangan orang awam di Malaysia ni, kita tak ada nak elak lah, kita terangkan kenapa berlaku khilaf, sebenarnya apa wajah dia, apa pendapat yang rajih dia, macam mana, supaya orang nampak kita ni masih bersatu lagi lah. Kita bukan berpecah, walaupun kadang-kadang tak nak dielakkan, ada orang diperdegil juga. Jadi menampakkan seolah-olah perpecahan, lepas tu condemn kita dengan pengikut dia, itu sepatutnya tak berlaku lah. Jadi kita tahu kan, sesama ulama kita pun khilaf. Sebesar-besar ulama itu, baik Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Taftazani, semua muhakkikun itu, semuanya dirat juga kalau khilaf. Masing-masing akan tak setuju dengan Fakhruddin Ar-Razi, tak setuju dengan Imam Ghazali, tak setuju. Dan mereka ada hujah. Ada hujah kenapa tak setuju. Ada yang memilih pendapat jumhur. Jumhur kata begini.
Tetapi ada ulama-ulama yang khilaf ni walaupun dia tahu, dia bukan tak tahu jumhur punya pendapat dalam masalah tu. Tapi dia ada hujah dia sendiri, pendapat dia yang tahqiq. Dia boleh keluarkan satu hujah yang mana ulama lain pun tak terfikir hujah tu. Maknanya dia keluarkan satu hujah untuk tahqiqkan pendapat dia dalam masalah furu' lah. Dalam masalah furu'. Jadi dia ada hujah dia. Jadi setakat ni tak ada orang boleh membantah hujah dia. Nanti kita kata jumhur kata begini, tetapi khilafan li Taftazani misalnya, dia ada hujah dia dan hujah dia qawi, maknanya iskal dia qawi, dia punya hujah dia kuat kan, kita dah tak ada ulama pun yang jawab hujah dia. Ataupun ada ulama jawab hujah dia, lepas tu ada pengikut lain pula jawab balik hujah dia. Macam itulah kan, apa dia sesama ulama kan. Kalau kita tengok ulama Asy'ariyah zaman dulu macam tu. Bukan kita kondeng-kondengkan, lepas tu kita berpecah, kita dah asing, kita buat kita punya sendiri, kita kata itu dah tak betul, itu dah sesat. Itu nanti orang ketengok kita ni pun sendiri berpecah belah, tak sepakat. Jadi tujuan diadakan itulah dia, tentang muzakarah ni bukan pengajian apa-apa. Jadi kalau tuan-tuan tak setuju, tak apa, ataupun tak jelas, kita muzakarah kat sini lah dia. Boleh insyaAllah Boleh share screen ke? Nak tengok kita punya ni teks kita. Ustaz ni Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan tentang nazar lah. Al-jumlah tsaniyah fi hadin nazar. Jumlah yang kedua pada definisi nazar. Bila sebut had ni, jadi asatizah dipaham lah. So kita dalam mantik kita ada hadut tam, hadun naqis, kemudian kita ada rasam tam, rasam naqis. Jadi dalam perkara-perkara, sebahagian perkara yang kita kata yang mahsus ataupun yang ma'qul, mungkin kita boleh buat hadut tam, iaitu satu definisi yang sempurna. Atau sekurang-kurangnya dipergi satu definisi had yang naqis, yang kurang sempurna lah. Ataupun perkara-perkara yang kita tak dapat nak gambarkan benda tu, akal kita bukan tak boleh fikir, cuma dia tak sampai. Dia melebihi batasan akal, macam hakikat sifat-sifat Allah kan contohnya. Itu tak boleh dibagi had, bahkan had yang naqis pun tak sampai. Selalunya rasam saja. Sama ada rasam tam atau rasam, ulama usahalah untuk buat rasam tam bagi pembahasan tentang had ataupun definisi sifat-sifat Allah misalnya. So dalam hari ini kita nak bahas tentang hadun nazar. So nazar ni sebenarnya bahasa Melayu dia melihat sambil berfikir lah. Itu saya punya bahasa lah. Kalau tuan-tuan tak setuju boleh pangkang. Ataupun bahasa Inggeris atau bahasa Jawa dia panggil observation. Dia tak sama dengan see, look kan. Dia ada sama je, see lihat juga, look lihat juga, tapi observe ni dia lebih dalam lagi. Melihat sesuatu dan sambil berfikir untuk mendapatkan sesuatu hasil natijah daripada penelitian kita itulah. Dia lebih kepada penelitian, dia tak semata-mata melihat saja. Dan melihat di sini pun tak semestinya melihat dengan mata, boleh jadi melihat dengan akal, melihat dengan akal. Okey, jadi di sini nak didefinisikan nazar itu sebab nazar ini kan wasilah untuk kita mencapai makrifat. Wasilah satu perantara untuk kita mencapai sesuatu ilmu atau makrifat lah. Sebab dalam ilmu akidah dengan kita nak mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi untuk mencapai kepada ma'rifatullah kita perlu suatu istilah yang namanya nazar yang akan menyampaikan kita kepada ma'rifat tersebut. Maka di sini dibahaskanlah apa definisi nazar tersebut. Walaupun nanti ada jugalah ada orang-orang yang berpendapat bahawa untuk mencapai ma'rifat itu tak semestinya nazar, akal. Ada juga cara-cara yang lain. Itu kita tak nafi lah. Kita tak nafi pun. Cuma yang permasalahannya apabila orang dia cuba membanding-bandingkan dan dia suka memilih-milih dan menafikan yang lain. Kita tak nafi, macam-macam cara untuk kita jadikan sebagai wasilah kepada makrifat itu, kita tak nafi macam-macam. Ada makrifat dengan cara hissi, boleh dapat makrifat dengan cara akli, dengan cara syar'i, dengan cara qalbi, dengan cara kasyaf, dengan cara macam-macam. Cuma kalau akidah ni kita fokus kepada akal lah. Kita fokus kepada akal dan kita tak nafi wasilah-wasilah yang lain. Jadi di sini diterangkanlah apa itu definisi nazar tersebut. So qala al-Imam al-Haramain rahimahullah taala wan nazaru fi istilahil muwahhidin.
nazar pada istilah muwahhidin. Maksudnya di sini dia nak terangkan nazar itu dari sudut istilah. Dari sudut istilah muwahhidin. Jadi dia tak guna mutakallimin, dia guna muwahhidin. Ini mungkin bahasa lama Imam Haramain. Kan? Ataupun dia menganggap semua orang yang bertauhid inilah dia nazar secara istilah. Itu pun boleh dibahas juga tu kalau nak dapat kenapa dia guna muwahhidin. Adakah semua muwahhidin menggunakan istilah ini untuk makna nazar? Ataupun paling kalau menurut saya lah fi istilahi ba'dil mutakallimin. Kalau saya lah kalau saya lebih suka guna perkataan wan nazaru fi istilahi ba'dil mutakallimin. Itu sebab apa nanti di sini pun dia punya definasi ni pun sebenarnya berbeza dengan Taftazani punya definasi, berbeza dengan ulama-ulama usul punya. Nanti ulama usul fiqh pun ada dia punya takrif atau definasi tersendiri. Jadi tuan-tuan boleh iskalah di sini kalau atau setuju atau macam mana. Tapi mungkin kadang-kadang khilaf lafzi tapi maknanya sama atau dia punya natijahnya sama mungkin. Dia kata istilah muwahhidin. Huwa iaitu al-fikru. Huwa al-fikru iaitu berfikir. Fikir tu harakatun fin nafsi lah ataupun harakatun fi zihni. Fikir tu suatu sesuatu pergerakan yang berlaku dalam otak ataupun hati kita lah. Sebab apa ulama khilaf juga fikir itu di otak ke di hati. Khilaf antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma antara fikir itu di otak ke atau di hati. Dan hati dan otak itu sama ke tidak? Jadi panjanglah dia punya pembahasan khilaf di situ. Jadi ulama mentatbikkannya fikir itu asalnya di hati. Walahum qulubun la yaqiluna biha. Jadi ada hati tapi tak boleh nak berfikir ataupun menggunakan akal mereka. Dan pendapat Imam Abu Hanifah tu pun taklah dinafikan, cuma dia kata cahaya fikir tu bermula di otak. Dia punya nur fikir itu bermula di otak kemudian dihubungkan kepada hati. Sebab benda-benda ni benda yang kita kata mawara' tabi'iyat kan, benda yang metafizik, benda yang kita tak nampak. Sebab tu tak ada siapa pun boleh buktikan secara tepat dia punya dakwaan dia. Jadi ulama kadang-kadang yang suka ambil jalan tatbik itu maknanya berfikir itu bermula daripada otak, kemudian cahaya dia bermula terpancar di otak dan kemudian akan dihubungkan ke hati lah. Jadi wa al-fikru, alamak kena patah balik tu atas. Wa al-fikru allazi yutlabu bihi man qama bihi ilman aw ghalabataz zan. Ialah satu al-fikru, berfikir ataupun fikiran lah. Yutlabu bihi, dituntut dengan fikir itu, man qama bihi, orang yang ada dengannya, ilman, ilmu au ghalabataz zanni. So di sini maknanya dia kata orang yang ada lah, yutlabu bihi man qama bihi, dituntut dengan berfikir itu dan orang yang ada pemikiran lah. Kalau orang tak ada macam budak-budak belum ada pemikiran maka tak dapatlah benda tu. Dia orang yang ada kita kata akal yang sudah sempurna, yang sudah mumayyiz, sudah balik, sudah matang lah. Maka apa yang dituntut di situ ilman aw ghalabataz zan. Maksudnya ilmu dan zannul ghalib ataupun sangkaan yang kuat lah di sini. So ada dua lagi istilah yang perlu kita ketahui. Dua istilah dulu yang kita ketahui, ilmu dengan ghalabatuz zan. Jadi ilmu ini maknanya benda yang qat'i 100%, tidak ada la yahtamilun naqid, maksudnya tak akan ada iskal di situ. Kalau ghalabatuz zan ni masih ada ruang untuk dikritik, diiskalkanlah. Jadi hasil daripada fikir tu boleh dapat ilmu yang qat'i 100% ataupun sangkaan yang kuat yang masih ada ruang untuk diiskalkan. Ya Ustaz? Antara sebelum fikir tu ialah akal. Maulana syarah sikit akal dulu di sisi ahli sunnah wal jamaah, akal dan fikir. Okey. Akal ada banyak tafsiran akal. Tetapi yang saya bagilah beberapa yang kalau dalam syarah aqaid Nasafiyah, Imam Taftazani datangkan tiga takrif bagi akal. Yang pertama, quwwatun.
Satu kekuatan yang mana dengannya kita boleh mencapai sesuatu keputusan atau sesuatu perkara lah. Satu kekuatan yang yasta'iddu biha al-ilmu. Satu kekuatan yang mana dengannya kita boleh mencapai idrak ataupun ilmu lah, benda-benda yang nak kita cari, matlub itu sebut. Maka di sini akal di sini bila dia kata quwwatun, bila quwwatun berarti dia adalah suatu arat lah, kita kata. Dia satu arat, satu sifat ataupun arat lah. Kalau biasanya kalau manusia kita dalam ilmu kalam kita tak guna sifat, kita guna arat. Tapi sama je lah, arat tu adalah sifat. Cuma dia baharulah, benda yang baru. Kalau Allah kan kita guna sifat sebab sifat Allah qadim. Jadi untuk dalam ilmu kalam ulama suka guna arat. Itu satu. Kemudian satu lagi ta'rif, dia kata di sini dia panggil gharizah. Gharizah yang tabi'iyah. Gharizah tabi'iyah pun kategori arat juga. Cuma dia bila disebut tabi'iyah itu maksudnya seolah-olah benda tu macam ada unsur-unsur tabi'i. Maksudnya seolah-olah macam cenderung ke arah Mu'tazilah punya tafsiran. Sebab Mu'tazilah ni bagi dia segala perkara yang berlaku tu ada satu istilah namanya tawallud. Namanya tawallud. Maknanya apabila gunakan akal itu bila dia berfikir, maka secara automatik dia akan melahirkan perkara yang dituntut itulah. Mu'tazilah dipanggil tawallud kan. Tawallud itu terhasilnya sesuatu daripada sesuatu yang lain. Cuma kalau kita ahli sunnah wal jamaah tidak. Kita kata dia hanya satu kekuatan yang mana kalau kita gunakan kekuatan itu kita akan mencapai apa yang dimaksudkan, apa yang dicari, tetapi hanya sebagai asbab atau muqaranah saja. Hakikatnya Allah Ta'ala. Hakikatnya ahli sunnah Allah Ta'ala yang akan bagi dia punya hasil dia. Macam api membakar lah. Api membakar kan. Api kita letak kayu ke kertas dalam api, akhirnya kayu atau kertas tu terbakar. Tapi bukan api yang bakar. Allah yang bakar. Itu hanya asbab muqaranah saja. Jadi bila ahli sunnah kita kata quwwatun itu, yang mana satu kemampuan, satu kekuatan yang Allah bagi untuk kita idrak atau capai satu benda yang matlub. Jadi sebenarnya itu hanya sebagai muqaranah saja, hasil Allah yang buat. Bila kita guna akal kita, kita cari sesuatu perkara yang nak kita cari, akhirnya Allah kalau nak bagi, Allah bagi. Allah ciptakan benda tu, jadi muqaranah. Dengan berfikir itu, dengan gunakan akal tu, kita akan terhasil matlub kita. Dan yang ketiga, kita kata, ini takrif yang lebih cenderung kepada falsafah lah, iaitu dia kata akal itu bukan arat, tapi akal itu dia jauhar mujarrad. Dia jauhar mujarrad. Ini pendapat falsafah. So akal ni bukan arat tapi dia jauhar. Dia jauhar tapi bukan jauharul far yang kita kata asas bagi jisim itu kan. Jisim itu dia tersusun daripada jauharul far atau bukan. Dia panggil jauhar mujarrad. Jauhar mujarrad ni dia benda yang tajarrud anil maddah, tajarrud anil makan wal zaman. Dia panggil jauhar mujarrad. Dan dia ada uqul aklul awal, aklul tsani, aklul sampailah aklul ashir. Dia satu jauhar yang tersendiri. Jadi akal itu jauhar, itu menurut falsafah. Jadi kita pilih yang pertama itulah yang senang kan. Nak bahas panjang tu tentang pembahasan tentang jauhar mujarrad tu. So ahli sunnah wal jamaah kita kata hanya satu kekuatan, kemampuan, quwwatun lah, yang diletakkan untuk kita mencapai sesuatu yang matlub. Jadi dia jadi arat lah, tapi itu pun bukanlah dia yang memberi kesan, tetapi tetap juga Allah. Kalau Mu'tazilah sama hampir bila dia kata gharizah tabi'iyah tu seolah-olah ada kecenderungan ke arah lazim benda tu. Bila kita guna akal dia akan tawallud, dia akan keluarkan hasil daripada apa yang kita fikirkan. Kita kata tak, Allah Ta'ala yang bagi hasil. Ada orang fikir-fikir gunakan pecah kepala tak dapat tak faham juga. Sebab Allah tak bagi dia. Allah tak ciptakan kefahaman kat dia. Kita kata itu hanya asbab saja, dia muqaranah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Itu akal lah. Dia nak tambah Ustaz Raja? Ada lagi pendapat lain tentang akal tu? Mungkin
berkenaan dengan akal sama ada sifat ataupun jauhar tu mungkin ada kaitan dengan mengatakan bahawa akal dengan roh sama kot. Kalau akal dengan roh sama, jadi mungkin dari pendapat itu yang mengatakan akal adalah jauhar kan. Kalau roh sama juga. Ahli falsafah mengatakan roh itu jauhar mujarrad. Imam Ghazali dalam satu qaul dia lah, dalam satu Imam Fakhruddin Ar-Razi pun dalam satu qaul dia, salah satu qaul dia orang setuju lah. Dia dikeluarkan saya tak jumpa lagi dalam kitab mana, tapi masyhur lah Imam Ghazali, dia ada pendapat mengatakan, dia mengatakan bahawa roh itu jauhar mujarrad, tapi saya tak nak jumpa lagi kitab mana. Cuma Imam Ghazali biasalah, kalau ulama ni kalau dalam kitab-kitab macam Iqtisad, dia tak bagi tahu. Dalam kitab-kitab yang memang dia karang, dia nak dedahkan pendapat itu kepada masyarakat, dia tak akan bagi tahu dia punya pendapat peribadi dia. Tapi ada masyhur ulama sandarkan Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahawa ada qaul dia kata roh itu jauhar mujarrad. Tetapi jumhur kata tak. Pasal apa? Kita kata akal masih lagi jisim, tapi jisim latif. Akal jisim latif. Kita ada satu jisim latif, satu jisim kasif. Kalau jisim kasif ni lah yang kita ni lah, yang di alam syahadah ni kan, itu jisim apa ni, kasif. Tapi kalau di alam muluk macam alam ghaib ni, dia jisim latif. Dan ada setengah mengatakan udara pun jisim latif, cahaya pun jisim latif. Itu yang kata cahaya tu jisim lah. Cahaya pula ada khilaf, ada yang kata arad, ada yang kata jisim, ada yang kata cahaya arad pun ada, cahaya jisim pun ada. Macam itu dalam apa ni, kitab-kitab apa ni falsafah dia bahas lah. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Taftazani, Maqasid, itu semua dibahas. Jadi ahli sunnah kata ada jisim kasif, jisim latif. Jadi roh itu jisim latif, dan akal itu dia adalah arad bagi roh, kekuatan arad atau sifat bagi roh. Dia bukan jauhar dengan jauhar. Pasal apa kita kata arad itu dia tidak boleh qaim binafsih, dia mesti qaim bi ghairihi kan. Jadi arad akal itu qaim pada roh, dia tak qaim pada jasad. Dia tak boleh qaim sendiri. Dan kita kata tidak boleh jauhar qaim ala jauhar, tak boleh. Atau jisim qaim ala jisim, itu bukan pendapat ahli sunnah. Tapi falsafah kata boleh. Boleh qiyamnya jauhar ala jauhar. Sebab tu dia kata akal itu jauhar, roh pun jauhar. Jauhar maksudnya jauhar mujarrad lah. Jadi boleh qiyamnya akal ala roh, dua-duanya jauhar. Atau dua benda yang berlainan, ataupun saling dia tashbih. Dia macam musyabbakah dia antara apa ni, akal dengan roh itulah. Wallahu alam. Itu kena bahas panjang lagi lah dalam sama ada akal itu jauhar ataupun arad. Begitu juga dia ada kaitannya dengan roh. Sebab bagi kita ahli sunnah, roh itu jisim latif dan akal itu arad bagi roh yang berada pada jisim latif. Tapi dia hanya satu kuwah untuk daripada akal itu, nantilah kan dia asbab ilmu. Akal dengan asbab ilmu. Jadi dengan akal itu dia akan membentuklah ilmu. Jadi seolah ilmu itu adalah hasil bil masdari ta'aqqul itu. Ilmu itu hasil bil masdari ala ta'aqqul. Sebab apa kan, ilmu terhasil daripada akal. Akal itu asbab ilmu. Jadi asbab, ada musabab. Jadi kan wujudnya asbab, wujudnya musabab. Tidak wujud asbab, tidak wujud musabab. Itu kan dia muttarid dan munakis. Dalam bab sebab ni dia muttarid, munakis. Kalau syarat kan, syarat ni dia munakis saja, tidak muttarid. Bila tidak ada syarat, tidak ada masyrut. Tapi tak semestinya ada syarat, ada masyrut. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi asbab musabab dia mesti. Dia muttarid, munakis. Maksudnya ada sebab, ada musabab. Tak ada sebab, tak ada musabab. Jadi oleh kerana akal ni asbab ilmu, jadi bila kita gunakan akal kita, dia akan menghasilkan ilmu. Jadi ilmu itu satu arad yang lain yang terhasil daripada akal. Jadi boleh kata ilmu itu hasil bil masdari daripada ta'aqqul itu sendiri. Tapi tak tahulah kalau akal itu jauhar, macam mana dia nak menghasilkan ilmu yang mananya akal yang merupakan jauhar mujarrad itu menghasilkan ilmu yang merupakan arad. Itu kena tanya falsafah atau orang yang berpendapat begitulah. Lagi satu, bila akal itu dinisbahkan kepada roh, jadi qiyamul jauhar ala jauhar. Kita kata mustahil qiyam jauhar itu dia qiyam binafsi. Arad qiyam bi ghairihi. So arad qiyam pada jauhar,
Arab qiyam kepada, maksudnya akal qiyam kepada roh. Yang mengatakan apa itu, akal itu jauhar, wallahu alam. Kena bahas lagi lah, panjang. Ada soalan Maulana lagi tentang apa beza apa tu jisim latif dan juga jauhar. Beza dia. Jisim kita kata, bila kita panggil dia jisim, kita tahu dia murakkab. Sebab ta'rif definisi jisim tu dia murakkab. Bila dia murakkab, maknanya dia ada ajza' dia lah. Tapi dia orang ni jauhar mujarrad ni dia tajarrud anil makan, tajarrud anil zaman, tajarrud anil maddah. Bila tajarrud anil maddah ni maknanya dia bukan murakkab, so dia basit. Dia benda yang basit. Dia bukan murakkab. Bukan basit, maksudnya basit yang mukabil dengan murakkab lah. Jadi bagi dia orang, benda-benda jauhar mujarrad ni benda yang basit. Jadi dia bukan jisim. So dia tak ada kelaziman jisim sebab dia tajarrud anil makan, tajarrud anil zaman. Kita katakan makan dan zaman itu kita kata lazim yang bayin. Lazim yang bayin bagi jisim adalah bertempat, bermasa kan. Tahayyus itu kan kelaziman jisim. Itu kita panggil dia jisim sebab dia murakkab dan dia ada kelaziman jisim. So bila dia kata jauhar mujarrad tu dia boleh lepas daripada tahayyus, dia boleh terlepas daripada bertempat dan silat-silat dia boleh terlepas daripada hudus. Dia boleh kata jauhar mujarrad tu qadim. Jauhar mujarrad qadim dia hanya sebagai ma'lul bagi illah wajibul wujud. Itu bagi kita tak setuju. Kita tak setuju. Tapi dan dalil-dalil kan jelas apa ni, roh dinaik, dicabut, diangkat ke langit, roh turun, roh datang, masuk keluar, itu kan sifat jisim. Cuma dia bezanya dengan jisim kasif lah, tak sama lah. Sebab jisim kasif dengan jisim kasif, kita nak tembus dinding tak boleh. Kita nak keluar rumah, kita kena buka pintu. Kan? Tapi roh nak keluar rumah tak perlu buka pintu. Roh nak keluar rumah, malaikat nak masuk rumah, kita tak boleh, dia tak perlu buka pintu kan. Macam mana ayat dia? Ainama takunu yudrikumul maut wa in kuntum fi burujin musyayyadah. Betul? Jadi malaikat tu nak cabut roh kita, kat kita masuk dalam kubur yang dikunci rapat, kubur yang kukuh pun dia tak perlu buka pintu. Oi, buka pintu, aku nak cabut nyawa kau ni. Dia masuk je. Maksudnya jisim kasif dia boleh kontak dengan jisim kasif. Tapi jisim latif ni dia boleh tembus jisim latif, dia boleh tembus jisim kasif. Dia tak boleh nak apa istilah dia lah. Dia alam lain. Dia di alam dia. Dia ada alam di sini, alam muluk. Dia alam malakut. Kita ni jisim kasif, alam muluk, dia alam malakut. So dia tak boleh bertindih dua alam tu walaupun dia di berlainan dimensi, tapi dia sama. Macam mana saya nak cakap tu tak tahulah, nak bayangkan. Adakah seperti alam malaikat dan juga dengan kita? Dia bahas tu. Malaikat. Sebab malaikat cabut roh, malaikat yang akan mengiringi roh, dan bila kita mati besok kita akan nampak malaikat. Jadi dia sealam dengan malaikat, jin, syaitan lah. Sebab tu dia orang yang mengatakan roh ni jauharul mujarrad, malaikat pun jauharul mujarrad. Syaitan pun jauharul mujarrad. Dia sekali lah, sealam. Wallahualam, ni semua metafizik, benda mawara tabiiyat. Kita nak buktikan dengan hissi pun tak boleh. Teori je lah dengan dalil. Baik, jelas. Okey, di sini saya bacalah Imam Taftazani punya ta'rif bagi akal itu. Wa huwa quwwatun lin nafsi biha tasta'iddu lil ulumin wal idrakat. Ini Imam Taftazani datangkan salah satu ta'rif akal tadi. Wa huwa quwwatun lin nafsi, maksud satu kekuatan bagi roh. Kekuatan bagi roh, biha dengan kekuatan tersebut tasta'iddu lil ulum. Dia tasta'iddu, membuat persediaan bagi ilmu wal idrakat dan juga idrak. Kemudian satu lagi, wahwal ma'niyu biqaulihim sifatun gharizatin. Sifatu gharizatin yatba'uha al-ilmu bid-daruriyat inda salamatil alat. Itu salah satu daripada ta'rif akal juga. So dia kata sifat gharizah. Gharizah ni tabiat lah, benda yang tabi'i. Dan yatba'uha al-ilmu. Apa tu? Yatba'uha al-ilmu.
Jadi bila yatba'uha al-ilmu itu menunjukkan dia seolah-olah lazim. Bila ada tabiat tu akan terhasil ilmu seolah macam illah dengan ma'lul. Kalau Mu'tazilah dia kata ni lah tawallud lah. Terhasilnya ilmu itu disebabkan adanya gharizah itu, terhasillah ilmu daripada gharizah itu sendiri secara jalan tabiat. Bab tabiat ni kan kita tolak. Tabiat dengan ilah ma'lul ni kan kita tolak. Kalau falsafah ilah ma'lul, kalau tabi'in kata ala sabil tabiat, dan dia hampir juga kepada pendapat Mu'tazilah kata yang benda tu semua tawallud kan. Terhasil daripada satu benda tu menghasilkan benda yang lain. Kemudian yang ketiga, jauharun tudraku bihi al-ghaibat bil wasaid wal mahsusat bil musyahadah. Ni yang ketiga ni lebih kepada falsafah lah, sebab dia kata jauhar. Jauharun tudraku bihi al-ghaibat bil wasaid wal mahsusat bil musyahadah. Itu takrif akal yang ketiga. Okey, dah masuk kepada akal, kita masuk kepada nazar balik ya. Sebab nazar kan guna akal. Jadi kalau kita tak faham akal tu, macam mana kita nak faham nazar kan? Cuma antara zihni dengan akal tu. Itu pun ada khilaf juga tu. Adakah zihni itu akal, adakah akal itu zihni, pun ada khilaf. Setengah ahli sunnah kata zihni dengan akal sama. Ada kalau setengah kata tak berbeza. Dan falsafah mengatakan beza. Sebab apa yang terhasil di zihni tak sama dengan apa yang terhasil di akal. Sebab akal ini hanya menghukumi saja. Akal dia menghukum. Akal hanya menghukum sama ada benda tu wajib atau mustahil atau harus. Maksudnya hukum bagi akal wujub, istihalah dengan jawaz. Akal menghukum saja. Tapi kalau zihni dia boleh tasawur. Zihni dia boleh tasawur. Bahkan dia boleh tasawur benda yang mustahil. Itu zihni menurut ahli falsafah, dia boleh tasawur, dia boleh bayangkan benda-benda yang mustahil. Tapi kalau akal tak. Sebab tu akal kan la yatasawwaru. Sebab tu apabila Imam Sanusi menafsirkan hukum akal tu la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, la yutasawwaru fil aqli adamuhu, itu ulama tak apa setuju. Ulama tak apa setuju. Sebab apa? Asalnya akal tu dia menghukum. Jadi tasawur belum sampai tahap hukum. Hukum tu dia kena tasdik. Bila menghukumi berarti tasdik. Lepas tu ulama pun kata ai bermakna tasdik kan. Bila la yutasawwaru maksudnya la yusaddiqu atau la yusaddaqul aqlu biwujudihi atau biadamihi. Dia asalnya kalau kita nak kata hukum tu dia akal lah. Di mana dia mentasdikkan. Tapi biasalah sebelum tasdik kan tasawur dulu. Jadi tasawur itu zihni. Lepas tu tasdik itu akli. Tapi ada yang kata akal dengan zihni itu sama. Itu masalah sikit. Sebab apa? Kita boleh tasawur benda-benda yang mustahil. Tapi akal tak boleh. Akal tak boleh tasawur, bahkan tak boleh tasdik benda-benda yang mustahil. Itu yang pisahkan, bezakan antara zihni dengan akal. Kemudian satu lagi, bila benda tu berkaitannya dengan fil kharij. Kalau kaitan dengan fil kharij, sebab tu bila Imam Sanusi katakan al-wajib wa ma la yutasawwar aqlu, jadi ulama kata tak. Kalau sebut al-wajib, al-mustahil dalam bentuk isim fa'il, dia benda yang fil kharij, maka di situ tak sesuai dengan tasawur. Dia ma la yaqbalul intifa ataupun ma la yaqbalul isbat ataupun yaqbalul ma'an. Benda yang tidak menerima penafian atau menerima penafian fil kharij lah maksudnya. Benda yang wajib, mustahil kan isim fa'il. Jadi dia berada di kharij. Kalau tasawur tu kan berada di dalam akal, dalam kepala otak je. Boleh kita kata dalam bentuk masdar, wujub, istihalah dengan jawaz. Tapi kalau wajib, mustahil, jaiz, itu kan benda yang murakkab antara zat dengan sifat. So wajib itu sesuatu yang bersifat wujub. Mustahil itu sesuatu yang bersifat istihalah. Kalau jaiz itu sesuatu yang bersifat jawaz ataupun mungkin itu sesuatu yang bersifat imkan. Jadi dia dah murakkab dah antara sifat dengan zat. Isim fa'il lah. Isim fa'il ni benda ni wujud fil kharij. Sebab tu lebih tepat lagi kata yang wajib itu ma la yaqbalul intifa. Sesuatu yang tidak menerima penafian fil kharij. Kalau mustahil ma la yaqbalul isbat fil kharij. Benda yang tak menerima isbat fil kharij. Sebab dia nak menyelamatkan daripada tasawur benda yang mustahil itu. Dan setengah ulama pula dia kerana benda macam tu dia bahagikan antara istihalah dengan imtina'. Mana benda yang mustahil dan mumtani' ada beza. Kalau mustahil
tidak akan ada fil kharij tetapi masih boleh tasawur di akal. Tapi kalau mumtani fil kharij pun tak boleh, fil aqli pun tak boleh. Fil zihni pun tak boleh. Okey ke setakat tu? Ada yang nak tambah atau tak setuju? Maknanya Maulana kalau kita kata tasawur fil aqli wa tasawur fil zihni, dia ada beza ke? Dari segi sebab tasawur akal fil aqli wa tasawur fil zihni. Sebab tasawur belum menghukumi lagi Ustaz. Belum. Tasawur belum menghukumi. Sedangkan kita bahas akal ni tugas dia menghukumi. So menghukumi tasdik. Kita kata menghukumi setelah tasdik. Sebelum tasdik tasawur kan tak ada hukum, baru tasawur saja. Sebelum dikategorikan sebagai akal lagi, sebab akal hanya hukum. Dia menghukumi benda tu adakah kalau dari segi lihat dari segi hukum wujub, istihalah, jawaz atau mungkin imkan. Kalau setelah dihukumi jadilah wajib, fil kharij, mustahil. Mustahil tak adalah fil kharij kan, ini majaz lah. Kemudian satu lagi jawaz ataupun benda yang jaiz atau benda yang mungkin. Tasawur belum lagi hukum Ustaz. Bila belum hukum, maka belum sampai akal lagi. Tapi itulah Imam Sanusi kan. Imam Sanusi bila kata macam tu, ulama kan ada la yusaddaqu. Iaitu maksud dia tasdik. Nak kena tengok balik ni mana? Yang betul dalam Ummul Barahin tu, dalam Syarah Ummul Barahin, tengok Dusuki. Dalam Syarah Ummul Barahin, bila Imam Sanusi dia bahas tentang hukum akal, mula-mula dia kata wujub, istihalah dengan jawaz. Lepas tu bila ta'rif pula dia tak sebut wujud, dia kata wajib. So bila disebut wajib, jadi satu iskal lagi. So bila wajib atau guna isim fa'il punya sirat, dia mesti fil kharij. Dia dah tak fi zihni lagi dah. Baca Dusuki lah. Dalam Dusuki tu dia bahas. Okey. Ikram. Ustaz Raja komen. Ustaz Raja. Komen apa tu? Okey dah tu. Okey. Mantap lah tu orang lah. Lagi nampak bercahaya nur dekat atas tu. Tengah berjalan lagi ni. Tak siap sampai mal. Okay. Oh maaf banyak tanya pula. Aduh. Itulah muzakarah. Sedap lah macam ni ada muzakarah. Sedap macam ni. Letak kita seorang ni bercakap tak best lah jadi kuliah pula. So kalau tasawur ni dekat zihin tu maknanya dekat otak lah kan. Limah lah kan. Maknanya ada point lah kan. Khilaf-khilaf tu misalnya ada juga kita terpaksa juga terima pendapat-pendapat tu. Walaupun dalam syarah Aqad Insafiyah pun dalam Hasyiah Ramadan, Hasyiah Kastali, Hasyiah Khayali semuanya kata dah itu falsafah punya pendapat. Ahli sunnah kita sama aja akal dengan zihin. Itu kat situ kan, itu kalau orang tu tasawur benda yang mustahil macam mana tu. So at least ada ada juga sandaran kita mudah nak bezakan benda yang sebab orang macam orang kafir kan. Dalam adakah kita kata akal boleh menerima benda mustahil, iaitu kan wujudnya Tuhan yang kedua, ta'addud ilah tu kan mustahil. So tapi dalam kepala otak orang kafir kan ada. Dia percaya Tuhan dia tak percaya Allah. Jadi dia boleh percaya tu di mana? Percaya tu di hati dia ke, di zihn dia ke, atau di mana? Sedangkan kita kata akal tidak boleh tasawur dan tasdik benda yang mustahil atau benda yang bersifat istihalah. Tapi macam mana orang-orang kafir boleh menganggap ada Tuhan selain Allah? Tu di mana kepercayaan dia tu? Di akal dia ke, di zihn dia ke, di mana? Betul? Dia dalam diri dia lah, kat mana lagi dia percaya benda tu. So maknanya dia boleh terima benda tu ada Tuhan selain Allah, ataupun Allah tak ada, Allah bukan Tuhan, yang lain Tuhan, ataupun dua Tuhan, tiga Tuhan. Kita kata itu mustahil akli Tuhan dua tiga. Macam mana orang kafir boleh isbatkan Tuhan dua tiga? Kat mana dia isbatkan tu? Di akal ke di fikiran? Sedangkan kita kata akal tak boleh tasawur dan bahkan tak boleh tasdik benda yang mustahil. Tapi orang kafir boleh je. Maknanya kita kena ada ruang lah di situ, di dalam diri orang kafir tu dia boleh tasawur benda tu. Sebab tu ulama kata benda tu sekadar mustahil tu masih boleh ditasawur di zihni, tak sampai akal. Tak sampai tahap akal. Ataupun dijawab dengan akal yang nakis. Akal yang nakis. Itu je lah paling, at least dia kena ada satu istilah lagi kan. Sebab akal yang kamil, akal yang salim tak boleh terima. Mungkin kita kata akal yang nakis. Kalau tak nak guna istilah zihni kan. Tak nak guna istilah zihni. Dia ada dua lah. Wujud fi zihni dengan wujud zihni.
yang ulama tolak wujud zihni ni, maksudnya wujud zihni mustaqil. Mustaqil maknanya dia ni tersendiri. Kita kata tak. Kalau wujud fi zihni okey. Kalau wujud zihni itu falsafah. Kan falsafah kan wujud zihni. Kita kata tak, zihni tak wujud, fi'il mustaqil. Dia zihni itu dia mesti disandarkan kepada mana-mana jisim ataupun jauhar. Wallahu a'lam. Okey, kemudian dia kata dua tu lah, ilmu dengan ghalabataz zan tu semua tahu kot. Ilmu qat'i dan benda yang 100% yang la yahtamilun naqid lah, benda tu tak boleh kita batalkan lah. Dan satu lagi zan yang ghalib, maksudnya sangkaan yang kuat tapi masih ada ruang untuk dipertikaikan. Di sini yang akan diiskal banyak ni. Macam mana boleh nazar itu membawa kepada zanul ghalib? Sepatutnya nazar itu membawa kepada ilmu yang yakini saja. Nanti akan diiskalkan nanti. Maknanya macam mana kita nak tetapkan bahawa benda tu benda yang yakini dan ghalabatuz zan. Tapi mungkin dari sudut lain lah, istimal penggunaan zon yang ghalib itu, nazar-nazar yang tertentu, benda-benda yang ijtihadi saja, adalah kat bawah tu nanti diterangkan. Qauluhu fi istilahil muwahhidin. Okey, boleh scroll naik atas. Fihi ihtirazun min mahamilin nazar fil lughah. Di sini dia nak mengecualikan makna nazar dari sudut lughah. Fi min mahamilin nazar fil lughah. Jadi mahmal nazar dari segi lughah tu dia nak kecualikanlah. Sebab apa, sebelum ni kan rasanya semua ulama, semua ustaz tahulah, bila kita tengok pada sesuatu lafaz itu, maka lafaz itu dilihat dari segi lughah, dari segi syarak, dari segi uraf. Maka lughah ada hakikat, ada majaz, syarak ada hakikat, ada majaz. Uraf pecah dua dulu, uraf am, uraf khas, dan uruf am ada hakikat, ada majaz, uruf khas pun ada hakikat, ada majaz. Maka di sini biasanya istilah dia masuk di bawah uruf khas, hakikat atau majaz. Semua istilah tu termasuk di bawah uruf khas. Uruf khas masuk di bawah istilah. Dan ini bukan syarak lah, bukan syarak, istilah khas. So untuk mengelakkan daripada makna nazar secara lughah, maka disebut fi istilahil muwahhidin. Faham fa innahu yutlaqu bi izai ru'yatil basar. Fa innahu sesungguhnya nazar dari segi lughah itu yutlaqu dimutlakkan bi izaati ru'yatil basar, dengan bi izai ru'yatil basar. Jadi dia bersetentangan dengan pandangan mata. Bila kita menghadapkan pandangan mata kepada sesuatu itu, ada mukabalah tentang mabsarat itu, maka dikatakan nazar. Itu secara lughah. Tapi secara fiqh lain lagi ya, fiqh nazar tu merisik ya, tengok perempuan. Itu nazar juga, istilah fiqh. Dalam istilah syarak, istilah fiqh, nazar itu ialah untuk merisik lah, melihat muka dan tapak tangan perempuan yang untuk dikahwini. Itu nazar dari segi fiqh lain lagi. Maknanya nazar dari segi lughah lain, nazar dari segi fiqh lain, dan nazar dari segi istilah mutakalimin lain lah. Jadi secara lughah tu yutlaqu bi izai ru'yatil basar. Dengan kita meletakkan pandangan kita terhadap sesuatu tu bersetentangan ataupun muqabalah dengan pandangan mata kita, itu namanya nazar. Melihat lah. Melihat biasa je. Wa ta'attufi wal intizar wa ghairihi. Dan ta'attuf, ada hubungan antara dua perkara tersebut. Wal intizar. Intizar ni daripada nazar jugalah. Benda yang sudah terlihat. Kalau ikut wazan intizar tu maksudnya biasanya kan infial tu kan benda yang terjadi akibat daripada sesuatu perbuatan. Jadi benda yang penglihatan yang kadang-kadang kita lihat dengan kita memang nak tengok, tapi kadang-kadang kita tak ada niat nak tengok pun, mata kita dah tertumpu kepada benda tu, ada jadi intizar. Ada yang memang kita sengaja kita yang meletakkan mencari-cari benda yang nak dilihat. Tapi ada yang memang automatik bila kita buka mata kan ada je benda kat depan mata kita. Itu namanya nazar dari segi lughah.
Wa huwa fi istilahil muwahhidin maqsurun 'alal fikri wa ta'ammuli fi manzur fi. Jadi pada istilah muwahhidin ataupun mutakallimin di sini kot, maksurun terbatas, alal fikri atas satu pemikiran, wa ta'ammuli iaitu yang berfikir dalam-dalam. Ta'ammul ni menelitilah kita kata. Satu penelitian fil manzuri fihi pada perkara yang difikirkan atau yang dita'ammulkan. Itu istilah muwahhidin lah. Ini syarah daripada Taqiyuddin Ibnu Mukhtarah. Ini menurut dia lah, nanti kita datangkan lagi lepas ni, kalau dia tak bagi saya datangkan yang masyhur lah, makna nazar yang masyhur. Okay. Qauluhu al-fikru allazi yutlabu bihi maqama bihi ilman fihi ihtirazan min mazhabil mu'tazilah. Maka di sini kita mengecualikan mazhab Mu'tazilah, fa inna indakum, kerana di sisi Mu'tazilah kullu sifatin, setiap sifat, min syartiha, daripada syaratnya, al-hayah, yang syaratnya adalah hidup, iza qamat bi juz'in, jika dia berdiri padanya satu bahagian daripadanya, au jabat al-hukmu lil jumlah, maka mewajibkan hukum secara jumlah. Itu Mu'tazilah punyalah. Ya, Mu'tazilah maknanya kita kata di sini yutlabu bihi man qama bihi ilman. Tapi Mu'tazilah kata tak, dia kata lain. Kullu sifatin min syartiha al-hayah, setiap sifat yang mana syaratnya mesti hidup lah. Iza qamat bi juz'in au jabat al-hukmu lil jumlah. Jika ada bahagian daripada tu, maka mewajibkan hukum secara jumlah. Ini yang tawallud tu. Maksudnya bila ada je benda tu, akan terhasil lah dia punya hukum dia tu. Itu menurut Mu'tazilah. Wan nazaru minas sifatil lati min syartihal haya. Dan nazar itu macam basar lah, lebih kurang basar. Idrak lah. Kan daripada syarat daripada idrak tu kan hidup. Jadi nazar tu termasuk idrak juga, ataupun basar ataupun nazar lah. Minas sifat allati min syartihal hayah, daripada sifat-sifat yang mana syarat dia hidup lah. Batu kan tak boleh melihat kan. Batu tak boleh melihat, benda-benda yang tak hidup ni kan kita kata tak boleh melihat. Tapi itu pun fihi nazar juga. Kan ada saja kan benda-benda benda-benda yang tidak hidup tu kan. Habis tu dia boleh jadi saksi dekat akhirat ni kan. Allah kata dalam surah Yasin, Allah firman apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu ya'malun. Menjadi saksi terhadap apa yang kamu buat. Macam mana bumi boleh jadi saksi terhadap apa kita buat kalau dia tak nampak kita buat apa? So macam mana bumi menjadi saksi terhadap perbuatan kita di akhirat kalau kita kata bumi tak nampak apa kita buat? So bumi tak hidup tapi dia boleh nampak kita buat apa. Betul? Itu satu pembahasan lagi lah. Adakah benda tu kita kata hanya sekadar hukum adat saja? Maksudnya syarat bagi sesuatu itu untuk melihat atau nazar, dia mesti hidup. Atau kita kata nazar berfikirlah di sini, dia mesti benda yang hidup. Benda yang tak hidup tak boleh fikir. Betul ke? Habis tu kalau waktu Dajjal keluar, kan Imam Mahdi bunuh Nabi Isa, bunuh Dajjal, lepas tu bunuh semua orang Yahudi, lari belakang pokok. Lepas tu pokok cakap belakang Yahudi bunuh dia. Batu tu cakap belakang aku ada orang Yahudi bunuh dia. Macam mana batu tu boleh kenal tu orang Yahudi? Mana tahu orang Hindu ke orang lain ke? Baru nak tanya. Ada. Orang lain dah sebut Itu kena tanya orang tasawuf lah. Orang tasawuf dalam ni banyak dia boleh jawab. Ya. Itu bukan kurniaan Allah ke? Itulah kita nak bahas dari kalau dari segi tu kan ahli sunnah kan semua. Maknanya Allah Ta'ala nak jadikan batu melihat pun kita kata adakah benda tu mustahil. Allah maknanya kan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan bercakap. Jadi kita tahu kan syarat samak, basar, kalam itu semua syarat dia hidup. Syarat dia hidup. Apalagi sifat idrak semuanya syarat dia mesti hidup kan. Sifat hayah kan, sifat syarat bagi zat bersifat dengan sifat idrak. Jadi macam mana kita nak kata benda yang tak hidup boleh tak bersifat dengan sifat nazar? Sedangkan macam-macam kan, walakin la yafqahuna tasbihahum kan.
Macam mana ayat Quran tu, setiap sesuatu daripada yang di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah, tapi walakin la yafqahuna tasbihahum. Itu maknanya ada persoalan-persoalan lah yang boleh ditimbulkan. Kalau siapa yang boleh keluarkan hujah untuk membahas tu, cantik juga. Adakah maknanya syarat ni syarat adat ke atau syarat akal? Maksudnya benda tu mustahil benda yang tak hidup boleh bersifat dengan sifat nazar. Di sini disebut nazar lah kan. Wan nazaru min sifatil lati min syartihal hayah. Adatan ke, aklan ke atau macam mana? Boleh? Ada siapa yang nak bagi poin-poin? Tak ada, kita terus lah. Wa indana kalau ikutkan hukum, sebab kita jadikan sifat hidup tu, dalil dia ialah dalil akli dia tu kan. So bila dalil akli dia tu bukan wajib akli ke? Macam mana? Kan sifat hidup Allah kan. Aha. Allah sifat hidup kerana dia ada idrak kan. Dan itu jadi dalil akli kan. Dalil akli? Yalah, dalil akli Allah bersifat dengan hayah ialah dia bersifat dengan idrak, betul? So tidak melazimkan secara akal ke? Setiap yang bersifat dengan sifat idrak, bahkan sifat lain lagi lah, walaupun disebut idrak tu ada iskal lagi kat bawah tu. Maknanya ulama akan bukan saja idrak saja, sebab kalam bukan idrak kan, kalam dalalah. Jadi maksudnya akli. Dia talazum akli ke adi ke? Kalau dia adi saja, macam mana kita jadikan dia dalil akli kan? Sebab dia talazum dari segi adakah dari dua sudut itu kita kena bahas juga. Maknanya daripada mutarid dengan munakis tadi. Adanya sifat idrak ataupun termasuklah kudrah dengan kalam, maka mesti hidup. Ataupun setiap yang hidup mesti kena ada sifat idrak. Dia ada dua sudut dari situ. Kalau kita kata kalau dia hidup, mestikah dia memiliki sifat idrak? Kita kata boleh jadi benda tu harus, tak wajib. Maksudnya dia hidup tapi dia tak boleh idrak, boleh. Tapi kalau orang yang ada sifat idrak mesti hidup ke? Sebalik ni pula. Dari sudut sebaliknya, bila ada sifat idrak dia mesti hidup. Boleh tak yang tak ada yang tak hidup tapi dia boleh idrak? Tapi yang manusia komanya tu, koma tu. Macam mana? Koma lain koma. Dia bil quwah lah, dia bukan bil fa'al, dia bil quwah. Bil quwah. Bil fa'al tu tak semestinya. Mana dia boleh. Orang koma tu kalau dia sihat, dia boleh, cuma bil fa'al dia tak boleh lah sebab dia koma kan. Allahualam, banyak saya persoalan dalam bab akidah ni sebenarnya banyak. Tapi tak tahu nak tanya siapa. Tanya Sarazia lah paling pun. Tanya Rais lah. Yelah, kalau Asy'ariyah rasanya talazum akli lah. Sebab dia jadikan dalil akli bagi wujudnya kala, dalil akli wujudnya hayah ialah sifat-sifat ma'ani tu kan. Ya. Jadi maknanya mustahil akli lah adanya sesuatu yang tidak hidup tetapi ada sifat-sifat itu. Sebab ada yang jawab, dia sama basar ilmu, idrak ini dia takkan sempurna tanpa akal. Dia tak boleh mustaqil. Dia mesti kena akal juga. Contohnya orang gila dia kalau orang gila dia dengar satu benda. Sampai tak mesej mendengar tu pada dia. Kalau tak ada akal yang proses maklumat yang mudrak itulah, diproses dulu oleh akal baru boleh dia reflect lah terhadap mudrak itu. Atau semata-mata idrak saja sudah cukup. Itu yang khilaf tak habis-habis tu, binatang boleh idrak ke tak boleh idrak? Dia ada akal tak ada akal? So binatang tahu kan api itu bahaya. Binatang tahu api bahaya, dia tak akan masuk dalam api. Habis itu adakah dia ada akal? Dikatakan binatang tu ada akal? Binatang ada otak lah kan, akal tak ada. Itu yang dia buat tu. Kalau ahli sunnah kata otak dengan akal sama, tu masalah dia. Lain otak dengan akal. Ada kaul kata otak lain, akal lain. Otak dipanggil hasah batinah tu dalam Luqatul Ajlan tu kan. Tapi dalam Hasyiah Taftazani, Hasyiah ala Syarah Taftazani, rad semua. Dia orang kata tak.
Kita tak menerima tu hasiah batinah, kita tolak. Kita semua kembali kepada akal. Semua kembali kepada akal. Tidak ada istilahnya hasah batinah tu ahli sunnah tolak. Itu hanya falsafah. Itu dalam Hasyiah Ramadan, Hasyiah Kastali semua, Hasyiah Khayali. Dia orang berat tu. Dia kata semua tu kita kembali kepada akal juga. Dia tak ada istilahnya hasah batinah tu. Kecuali ada khilaf saya cakap. Ada khilaf dia di sisi fuqaha mungkin. Dia ada hasah batinah, kita tolak hasah batinah dalam baca dalam Hasyiah Syarah Aqid Nasafiyah. Dan Tapi ini kalau yang takrif kata hasah batinah ni falsafah. Tapi kalau takrif akal ialah satu cahaya yang terbit daripada akal dan pergi kepada hati. So dia bezakan antara terbit daripada otak tapi pergi ke hati. Jadi ada yang mengatakan di mana letaknya akal, ada yang kata di otak, ada yang kata di seluruh badan. So jadi tempat akal pun tidak diketahui. Jadi mereka memang bezakan antara akal dengan otak itu. Sebab otak memang di kepala. Akal kan itibari ke? Yalah, Akal arat wujudi. Akal arat wujudi. Kalau arat dia wujudi. Yalah, tapi adakah dia di otak ataupun dia di keseluruhan tubuh kita? Itu pun dibahas oleh ulama. Akal di roh. Akal di roh, dia tak ada di jasad. Yalah, maksudnya mereka mengatakan cahayanya di akal. Roh sendiri pun kita tak tahu di mana. Roh tu dalam jasad kita di mana pun kita tak tahu. Khilaf besar tu roh di mana. So sebab tu mereka membezakan akal di mana. Sebab tu mereka membezakan otak dengan akal. Sebab otak ni lain, akal ni sifat itu. Itu Ustaz boleh baca. Tak setuju dengan Ramadan, tak setuju dengan Khayali, semua muhasyi hebat tu kan. Abdul Rahim Sayalkuti, boleh rat lah. Dan saya tak rat mana-mana, saya nukilkan je. Saya pun mula-mula setuju, tapi alamak, ahli sunnah tak akui lah hasah batiniah. Lepas baca Hasyiah ni kan, saya ada buat pengajian Syarah Aqid tu, bacalah Hasyiah dia. Alamak. Ini semua kau falsafah. Sebab kita kata apa? Kembali kepada, tapi kita tak rat. Dia dalil dia tak boleh nak, kita tak boleh nak ilzamkan dia pun tak boleh, dan kita nak isbatkan kita punya pendapat pun tak boleh. Kita kata apa? Dalil ghairu tam. Dalil dia wujudnya hasyiah batinah ni, dalil dia ghairu tam. Kita kata ada imkan kembali kepada akal juga. Itu kan saya cakap. Binatang ada otak ke tak ada? Itu khilaf panjang. Ustaz tak selesai sampai sekarang. Tak boleh. Maksudnya nak cerita pasal binatang ni kan, akal binatang ni. Dia berakal ke tak berakal? Binatang masih ada otak, semua tak ada akal saja di sisi kita kan. Tu. Otak kena isbatkan hasah batiniah tu. So kalau haiwan dia tahu apa dia nak buat tu, dia macam mana? Sebab dia ada otak, dia kita kata dia ada otak tapi dia ada akal. Tapi at the same time dia boleh fikir juga bahaya ke tak. Yang itu habis tu dia kata sang kancil lebih cerdik daripada buaya, macam mana tu? Tak. Itu memang satu pembahasan ni lah kita kata falsafah. Nampak tu? Bila kita bahas ilmu kalam, ilmu ni, kita akan pergi ke falsafah juga. Binatang ada kata-kata ini falsafah. Sebab tu bila ulama kita dia akhirnya terpaksa pergi ke falsafah, nak tahu kan hakikat sebenar. Lepas tu kita dituduh ini ini adalah falsafah. Sebab apa kita duk bahas tentang falsafah. Jadi terbawa-bawa lah kan daripada akal, nazar, nak sampai marifat. Akhirnya binatang macam mana pula? Nak ulama bahas. Semua ulama mutakallim. Imam Fakhr Razi pun bahas dalam kitab dia. Binatang ada dalam kitab Matalibul Aliyah dia bahas. Dalam Matalibul Aliyah bahas. Taftazani dalam Maqasid saya tak pasti. Maknanya akal ni dikhaskan pada manusia lah. Gitu lah. Apa dia? Akal ni untuk manusia lah maksud dia. Akal ni untuk manusia. Sebab apa kan kita kata syarat taklif dia apa? Syarat taklif tu apa? Berakal. Habis tu binatang ada akal tak ada akal? Dah tahu Ustaz bantu mesti keluar. Kalau binatang tak ada akal, maka dia kena taklif lah. Kalau tak ada akal langsung, binatang tak ada taklif sebab tak ada akal. Kan?
Ya, sebab saya nukilkan je dalam hasiah apa ni ala syarah Aqaid Taftazani ni, antaranya Syekh Ramadan kan, dia bagi tahu ahli sunnah punya pendapat, kita tak isbatkan hasah batiniah, akal tu, zihni tu kita tak otak tu kita tak isbat, tapi falsafah isbat. Sebab tadilah kan, benda yang boleh tasawur, benda yang mustahil kan, itu menunjukkan bukan akal. Sebab kita kata akal tak boleh tasawur, tak boleh tasdik benda yang mustahil, tapi boleh aja dia orang kafir tasawur kan. Maka ada benda lain, tapi dia kata tak, itu semua kembali kepada akal. Ahli sunnah kata tak, semua kembali kepada akal. Tak pastilah yang dimaksudkan tu, ada mungkin Maturidi kot. Kalau Asy'ariyah mungkin ada juga pendapat yang mengisbatkan beza antara otak dengan akal. Itu satu pembahasan panjang. Kita boleh, sebab itulah kita patut datangkan hujah-hujah yang lain lagi. Dalam kitab ni kata macam ni, dalam kitab tu kata macam ni. Nak buka Mathalubul Aliyah Maqasid ataupun Mawaqif, silakan. Tapi mungkin kita boleh simpan lah masail-masail ni, boleh jadi satu perbahasan lah. Dia macam cara saya, kita siapa kita kan nak tarjih. Jadi saya nukil lah. Saya kata ada sebagian ulama' kata sama. Ada sebagian ulama' kata tak sama. Hujah yang kata sama begini, begitu. Kalau Khairi Ashraf pula, dia ada hujah dia sendiri kan. Dia minta respon tu. Jadi kita baca tengok. Ada soalan daripada Khairi Ashraf. Khairi Ashraf, apa soalan tu? Dia kata, okay, macam kucing kalau kita potong misai dia jalan macam tak betul. Sebab di misai dia ada reseptor. So dia kata mungkin haiwan bertindak melalui naluri ataupun melalui reseptor. Okay, nak tanya Hairi pernah potong misai kucing ke? Kita orang makan tahu pokok misai kucing kan? Kita makan dengan buah tu kucing. Okey, minum teh misai kucing. Mula-mula sekali kita tanya dulu. Reseptor tu apa dia? Arat ke ataupun kuah ke atau harizah ke, apa dia? Tafsirkan dulu apa ni, insting naluri tu apa dia? Sebab dalam ilmu kalam, sebelum kita nak faham, nak isbatkan apa-apa, kita kena ta'rif dulu. Ta'rifkan benda tu secara qat'i kalau boleh, haddut tam. Lepas tu baru boleh kita faham. Sebab apa? Kesalahan besar kebanyakan orang, dia buat isbatkan satu ketetapan, satu hukum, tapi dia tak faham perkataan asal benda tu. Boleh kita terima, tak ada masalah. Sekarang kita tanya, apa beza naluri dengan akal? Kat mana perbezaan antara naluri dengan akal? Naluri tu apa dia? Arat yang lain. Memang manusia tak ada naluri. So naluri manusia lain. Kita sebab otak lain, naluri lain, perasaan lain, akal lain, semua lain-lain. Boleh je kita bahas lah. Tak ada masalah. Naluri hisun. Naluri ni hisun ke? Bahasa Arab. Insting lah. Insting lah bahasa kita kan, insting. Taku firasatal mu'min innahu yanzuru binurillah kan. Taku firasat mu'min innahu yanzuru binurillah. Walaupun hadis tu dhaif lah, tak apa sahih sangat. Dia bahas banyak emosi, firasat, insting, zihni. Ini semua falsafah. Ni semua falsafah. So bila kita bahas, Wahabi kata kita Aristotle, tu je. Bila tanya dia tak tahu ni falsafah apa. Itu Islam jahil, tak tahu apa. Islam tak tahu apa benda tu insting, Islam tak tahu apa benda tu akal, Islam tak tahu apa tu zihni, Islam tak tahu benda, tak boleh bahas semua falsafah. Itu di sini kan kita nampak. Akhirnya bila kita bahas akidah, kita akan pergi ke falsafah juga. Kita tak boleh lagi. Dan tujuannya bukan apa pun, kita nak faham je benda tu. Dan dia ada kaitan yang jauh lah. Dia ada kaitan yang dekat, ada kaitan yang jauh. Dalam bab ni akan pergi kepada akidah juga. Sebab kan asal kita nak bahas akidah. Akidah itu akan dimakrifatkan oleh manusia itu. Macam mana manusia menyapai makrifat itu, makrifat akidah itu, dia kena melalui nazar. So nazar pakai apa? Pakai akal ke pakai otak? So otak tu apa? Ada beza tak dengan akal lah. Lepas tu seorang pula pakai, kalau ada akal, maknanya binatang pun ada akal. Tak, binatang pakai naluri. Naluri tu apa pula? Jadi pembahasan ni berkait daripada akidah, dia akan membawa kepada ilmu akidah, membawa kepada ilmu kalam, bawa kepada falsafah. Sebabnya nak kenal benda tu dan nak bezakan kan. Kita kata tak wajib lah bab ni kita salah isbat ke, tak berdosa lah dalam bab-bab ni.
Cuma daripada memaham benda ni, dia akan membantu pemahaman benda yang lain yang ada kaitan dengan dia. Itu gunanya pembahasan kan. Jadi seronok bahas kat sini lah. Sebab apa? Kalau akidah saja tak payahlah nak jadi ulama besar. Semua orang tahu Allah satu, Allah wujud, Allah qidam, Allah maha berkuasa. Itu budak sekolah rendah pun tahu. Jadi ulama tu sepanjang zaman dia meningkat. Akhirnya bahas sampai benda bab macam ni lah kita bahas. Ini yang membawa kepada akhirnya terpaksa buka kitab lah. Kena baca. Nak dapatkan maklumat tu. Ulama kita bahas sebenarnya. Tapi kita anggap benda tu alah ini falsafah lah, tak penting lah, ini kita tak bahas. Tapi sekarang bila kita bahas, kita pun tak boleh nak buat keputusan dah. Mana satu yang betul? Mana? Yang ada juga tanya tentang macam mu'alaf tadi masuk Islam kan? Tadi masalah kaitan nazar itu tentang ma'rif. Jadi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kan dulu kita pernah bahas tentang mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam, keimanan tu dan nazar. Jadi kalau orang bukan Islam, contohlah kalau dia dengar perbahasan kita ni, jadi ialah maksudnya huraian kita tentang makrifah dan iman, tasdik itu sendirilah. Dia masuk Islam kan dengan orang kata hidup hidayah kan. Lepas tu dia mengucap dia kalimah syahadah, kira Islam lah. Kira Islam. Dan jadi kepentingan kita untuk syarah pada dia antara apa itu Islam, apa itu iman. Tapi dalam bab nazar tadi pun, kita dah sebut syarat makrifah itu ialah nazar. Kan Mona? Ya betul. Okey, Mona boleh urai sikit Mona. InsyaAllah. Okey. Hari itu dah bahas lah. Itu dah bahas macam ni. Dah bahas, saya tak masuk. Allah. Sebab apabila seseorang itu dia nak masuk Islam kan. So kenapa dia nak masuk Islam? Kan? Maknanya dia sudah mengetahui kebenaran Islam tu betul? Kita anggap macam itulah. Okay. So, apakah kebenaran Islam yang dia akui, dia ketahui dan dia akui itu apa? Dari sudut mana? Dari sudut kita kata, okey, dia percaya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan Allah Ta'ala kata, inna dina indallah Islam. Maksudnya agama yang menyembah Allah satu saja, agama Islam. Kita tak payah bahaslah, Yahudi pun kata disembah Allah, Nasrani pun kata, itu kita tolak pilu. So dia tahu maknanya yang membawa dia kepada Islam ialah dia tak percaya Tuhan lain, dia dah mula percaya kepada Allah sahaja. Itu maknanya dia dah ada makrifat ke situ. Dia dah ada makrifat bahawa dia hanya percaya kepada Allah saja sebagai Tuhan. Maka dia tak percaya Tuhan-Tuhan yang lain lagi dah. Daripada mana dia dapat kepercayaan tu? Saya rasa dari nazar dia lah. Sebab nazar ni tak semestinya ada hanya satu cara saja, cara mutakallimin saja tak. Nazar apa saja kan, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat boleh. Wa ilas samai kaifa ru'iyat pun boleh. Pada apa-apa saja pun boleh. Yang penting dia lepas dia nazar dipikir-fikir dengan cara dia lah. Akhirnya membawa kepada matlub kan. Di situ kan membawa kepada apa yang dicari. Hanya yang dicarikan kebenaran bahawa betul ke Tuhan ni adalah Allah sahaja, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bila dia dah set dalam hati dia memang aku dah tak percaya Tuhan-Tuhan lain, yang aku tahu memang yang sebenarnya hanya Allah saja adalah Tuhan. Jadi dia pun masuk Islam, dia dah syahadah. Bila dia syahadah, maknanya dia akuilah, dia fahamlah makna syahadah tu kan. Kita explainkan makna dia dalam bahasa Melayu ke bahasa apa. Memang dia isbatkan, maknanya dia syahadah tu kan al-iqrar wal-i'tiraf bil lisan. Syahadah tu iqrar dan i'tiraf dengan lisan dengan apa yang mutabik dalam hati dia. Apa yang mutabik dalam hati maksudnya apa yang dia tasdik dalam hati dia. Dan benda yang dia tasdik tu makrifat lah. Makrifat dia terhadap Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia dah dapat makrifat tu melalui nazar dia sendirilah. Tak tahulah macam mana dia nazar. Dia dah tentu dia nazarnya. Kecuali orang tu nak masuk Islam, dia pun tak tahu kenapa nak masuk Islam. Itu kita kena ajar dia. Saya nak masuk Islam lah, kenapa? Nak dapat zakat. Duit tak ada. Itu kan kita kata dia taklid lah. Kita masih lagi pegang pada qaul taklid tu tak apa kan. Jadi kita pegang kepada qaul taklid yang bahawa dia taklid lah kepada siapa-siapa pun. Dia tahu mana orang Islam ni percaya kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, dia taklid saja. Dia tak dapat lagi nazar. Itu kat situ kita lepas tu kita kena tanggungjawab lah. Orang yang badan tanggungjawab kena ajar dia lah makrifat betul-betul. Tapi kalau yang betul-betul orang takkan menerima satu benda dia selagi dia tak rasa benda tu betul kan. Dia tak dapat makrifat tu, dia tak tasdik benda tu, insya-Allah dia tak akan masuk Islamnya. Ya, maknanya sama juga kalau
Antara dua lah, sama ada dia masuk Islam sebab ada kepentingan. Nah. So kepentingan tu kita kata dia taklid lah, gitu. Taklid lah, kita kata mukallid. Lah. Dan sebab orang masuk Islam dia tengok orang kan, dia tengok ulama ni, dia nak masuk ikut agama orang ni. Macam tu lah. Ada juga. Kita taklid tu kan, kita guna kaul taklid tu lah. Kita guna taklid lah, senang kan. Sebab kan ada kaul kata taklid sah je taklid. Okay, Maulana, jazakallah. Okay. Berapa ni? Banyak tanya, kau lama. Wa indana anna al-hukmal ma'na mukhtassun bimahallihi min ghairi farqin bainal ma yushtaratu fi suhuti al-haya min as-sifat wa ma la yushtaratu falihaza khussal kalamu biman qama bihi. Okay. Di sini tadi bila kita kata al-fikru allazi yutlabu bihi. Bihi tu hi kembali kepada fikir tadilah. Man qama bihi juga. Hi itu kembali kepada fikir juga. Ilman akan sesebuah ilmu. Okay, jadi Mu'tazilah, kenapa ada kena ihtirazun min mazal Mu'tazilah? Fihi ihtirazun min mazal, kenapa? Fa inna indakum kullu sifatin min syartiha al-hayah. Setiap sifat yang mana syaratnya bagi sifat itu adalah sifat hidup. Iza qamat bi juz'in. Jika dia qamat bi juz'in, ada qamat maksud di sini ada pada benda tersebut, satu juzuk daripadanya, au jabat al-hukmu bil jumlah, akan mewajibkan hukum itu secara jumlah, secara umum lah, secara global. Wan nazar min as-sifatil lati min syartihal hayah. Dan nazar itu tadi setelah dia bagi kaedah kulli dia kullu sifatin kan. Lepas tu dia bagi kepada juz'i dia, wan nazar min as-sifatil lati min syartihal hayah. Okey. Nazar adalah salah satu daripada sifat yang syaratnya mestilah hidup. Jadi wa indana, di sisi kita pula annal hukmal ma'na. Sesungguhnya hukum bagi sesebuah makna itu mukhtassun bi mahallihi, dikhususkan pada mahalnya, pada tempatnya. Min ghairi farqin, tanpa ada perbezaan, baina ma yushtaratu fi subutihi al-hayah, yang mana apa-apa yang disyaratkan pada sabitnya hukum itu al-hayah, iaitu sifat hidup, minas sifat, daripada sifat-sifat, wa ma la yushtaratu, dan apa-apa yang tidak disyaratkan. Falihaza, maka oleh sebab itu khussa al-kalam, dikhususkan perbahasan kita ini biman qama bihi, bagi orang yang qama bihi, ada perkara tersebut. Tak kira apa pun. Tak kira kalau orang itu bila ada fikir, dia akan dapat ilmu. Bila dia boleh berfikir, dia akan dapat ilmu. So kita tak meletak qama bihi al-fikru, maka dia akan bila dia yutlabu bihi, lepas tu qama bihi, maksudnya qama bihi dia ada sifat tu, yutlabu bihi dia gunakanlah dengan fikiran tu, maka dia akan dapat ilmu. Maknanya kalau fikir tu ada pada batu, batu akan dapat ilmu ke? Tapi kan Mu'tazilah tak. Dia kena ada syarat dia, benda tu benda hidup. Maknanya kita kan tak masuk. Kita tak masuk akan benda tu dalam ta'arif. Kalau tak masuk dalam ta'arif kan benda tu jadi umum lah. Akhirnya benda tu kan dia tak setujulah dengan mana benda yang menyalahi apa yang dia ta'arifkan. Sebab tu dalam ta'arif bila tersilap sikit saja, mulalah akan ada yang tak setuju. Biasalah kalau Mu'tazilah kan dengan kita, bila dia punya pendapat lain tentang masalah tu, dia akan iktiraf lah dengan kita. So kita pun sebenarnya buat ta'arif ini kadang-kadang untuk kita tengok pihak lawan kita tu, kita tak setuju dengan pendapat dia, so kita akan gunakan lafaz-lafaz yang sesuai dengan pendapat kita lah. Kita tak akan meraihkan dia punya pendapat dia. Jadi tujuannya itu di sini untuk kita mengecualikan kita punya ta'arif daripada ta'arif Mu'tazilah tentang makna fikir itu. Boleh? Ada yang nak tambah? Tapi itulah kena saya tak nampak, belum jelas lagi tu Mu'tazilah tu punya apa? Mu'tazilah tu punya maksud dia tu. Saya tak apa jelas lagi. Ada yang rasa boleh jelaskan lagi yang lebih jelas?
Jadi dia bahas ini kan, qauluhu al-fikru allazi yutlabu bihi man qama bihi ilman. Okey, lepas tu dia kata fihi ihtirazun. Cuba tengok nombor 8 tu, tengok. Kat bawah tu ta'liq nombor 8 tu apa dia? Naikkan sikit. Nombor 8. Oh, nampak tu. Ini satu masalah lagi. Saqitun min ba, dalam nuskhah ba perkataan tu tak ada. Ini satu masalah lagi ni dalam mentahqiqkan kitab ni, dan dalam nuskhah ni tak ada sebut perkataan tu, dalam nuskhah ni ada sebut. Okey, tak apa. Kemudian nombor 9 apa? Nombor 9 jap. Wan nazar min sifatil lati min syarti al-hayah. Okey, nombor 9 tengok dia kata apa? Tu payah tu kalau begini. Ni dipetik daripada kitab Usuluddin Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Okey, lepas 10, 11, 12 ba, jim. Lepas tu jap. Ba, jim. Tengok dia punya ta'liq dia tu. Okey. Al-Irsyad, Usuluddin juga Al-Irsyad. Okey. Naik balik, turun balik. Bukan. Yang tadi. Okey. Sikit lagi. Okey, dah. Okey. Qauluhu al-fikru allazi yutlabu bihi ma qama bihi ilman. Fikir itu ialah allazi yutlabu bihi man qama bihi. Dituntut dengan fikir itu orang yang qama bihi al-fikru lah. Maksudnya ada fikir itu padanya, ilman dapat ilmu. Maka betul dia kata Imam Ibnu Muqtarah Taqiyuddin Muqtarah kata fihi ihtirazun min mazhab Mu'tazilah. Dalam takrif ini, dalam keterangan ini untuk mengecualikan, membezakan kita dengan takrif Mu'tazilah. Fa inna indakum, di sisi Mu'tazilah dia kata kullu sifatin, setiap sifat min syartihal hayah, yang mana syarat ni mesti hidup, iza qamat bi juz'in, jika ada juzuk daripadanya, qamat itu dia punya fa'il dia sifat tadilah. Iza qamat sifatun bi juz'in au jabat as-sifat lil hukmi lil jumlah, maka mewajibkan sifat itu mewajibkan hukum, au jabat al-hukma, bukan al-hukmu, al-hukma jadi maf'ul situ. Au jabat dia punya fa'il dia sifat, kullu sifat tadi al-hukma lil jumlah. Macam kita katalah kudrah Allah Ta'ala kan. Bila Allah Ta'ala ada kudrah, dia mewajibkan ijad. Bila Allah Ta'ala ada ilmu, mewajibkan inkisyaf. Kan sebab apa? Sifat itu bila dia qiyam pada mahal dia, sifat itu qiyam pada zat, dia mesti ada mewajibkan satu hukum. Apa gunanya kudrah kan? Untuk apa? Untuk ijad. Apa guna iradah? Untuk taksis. So di sini bagi Mu'tazilah, setiap sifat itu yang mana dia ni dengan syarat dia hayah tadilah, macam kudrah iradah kan syarat dia hayah. Bila dia ada pada mahal dia, maka dia akan mewajibkan satu hukum secara jumlah. Okey, wan nazaru min sifatil lati min syartil hayah. Nazar pun adalah suatu sifat-sifat yang mana syarat dia hayah. Jadi maka di sini bila qiyamnya sifat fikir itu pada man qama bihi itu, dia akan mewajibkan ilmu. Terus akan ada ilmu. Bila ada fikir berarti ada ilmu. Macam seolah-olah benda tu lazim lah. Tapi kita di sini kata yutlabu bihi man qama bihi ilman. Maksudnya dia tak akan terhasilkan secara automatik. Kita kena dia kena gunakan dulu, lepas tu kena ada benda tu baru dia dapat ilmu. Jadi Mu'tazilah kata seolah-olah bila ada sifat fikir itu maka automatik akan ada ilmu. Betul tak? Au jabat al-hukma. Kita kata yutlabu bihi. Man qama bihi, kita syaratkan yutlabu bihi yang man qama bihi. Orang yang ada fikir, dia gunakan fikir dia baru dapat ilmu. Tak semesti semata-mata ada fikir itu terus ada ilmu, tak ada. Kita tak setuju dengan Mu'tazilah bab tu. Ada orang ada fikir tapi dia tak fikir benda tu, dia tak gunakan, takkan dia nak dapat satu hasil ilmu daripada benda tu. Dia kena yutlabu bihi. Boleh faham? Ada satu soalan di Facebook daripada Tok Ahmad. Dia tanya, boleh tak kita kata otak adalah alat untuk akal?
kita kena fahamlah otak tu kan jisim kasif. Otak itu jisim kasif ke apa nak kata apa? Kalau bagi saya otak tu jisim kasif. Bila kita bedah kepala otak kita, kepala kita potong benda yang macam otak kan? Tu otak kan? Otak. So otak lain. Otak lain. Otak hanya ada pada jasad. Otak ada pada jasad, dekat roh tak ada otak. Sama macam inilah mata dengan melihat lah. Mata dengan melihat. Mata tu kan organ. Mata tu organ. Melihat itu adalah arat ataupun sifat atau kekuatan untuk idrak. Yang ada Allah letakkan pada mata. Tapi sebenarnya idrak itu bukanlah pada mata sebenarnya. Idrak itu pada roh. Roh tak, yang idrak adalah roh. Bukan mata idrak, bukan melihat idrak dan bukan badan melihat. So kena faham macam ni. Mata anggota jisim kasif ada pada badan manusia jisim kasif. Melihat itu sifat ataupun arat yang qaim pada roh. So roh jisim latif. Dia bukan jisim kasif. Dan melihat al-basaru itu adalah arat yang wujudi qaim pada roh. Cuma dia ada tashbik lah di antara roh dengan jasad, begitu juga dengan melihat dan mata. So kekuatan melihat itu ada pada mata, Allah letakkan di mata. Kalau Allah nak letakkan kat telinga pun boleh. Telinga pun boleh melihat kalau letak. Itu Asy'ariyah lah. Kalau Allah nak letak kekuatan melihat kat telinga, telinga boleh melihat. Itu Asy'ariyah punya pendapat. Tapi Allah letakkan kekuatan melihat tu pada mata. Okay, sekarang ni kita kata otak. Otak tu macam mata. Tapi Allah letakkan kekuatan pada otak tu untuk berfikir. Itu yang biasa kita faham kan. Otak berfikir. Habis tu akal untuk apa? Hati untuk apa? Di situ isunya. Ada yang kata otak berfikir. Kalau akal itu adalah hati. Nah, hati tu hati jantung hati tu. Dia kan ada organ dia. Di situ kekuatan akal tadi kan dia kata quwwatun. Ya, quwwatun fin nafsi. Sebenarnya hubungan dia pada roh lah, tapi tempat dia tu di dalam hati sanubari tu yang kaitannya dengan jasad. Sebab apa kita antara roh dengan jasad dia akan ada hubungan. Okay. Jadi akal itu adalah arat bagi roh, anggota bagi badan. Jadi terletaknya akal itu di hati. Sekarang ni kita ada otak kat atas ni, hati kat sini, betul? Otak atas kepala, hati dekat belakang paru-paru tu. Sebelah paru-paru kan, tengah-tengah. Okey, akal tu duduk dekat paru-paru tu ke atau duduk kat otak? Itu yang isu dia sekarang ni. Pembahasan ni kita kena faham. Apa isu dia? Otak itu dia jasad. Otak tu dia anggota. Dia ada apa dia panggil. Tak tahu lah nak kata anggota lah kot. Dia berbentuk jisim lah otak kan. Benda yang tahu kan. So otak kait dia dengan berfikir. Berfikir tu kuah lah. Kuah satu kekuatan. Satu kekuatan yang kita biasanya kita otak fikir kan. Kau ni tak ada otak ke? Kau ni tak fikir ke kan? Itu kita cakap. Tapi akal hati. Itu masalah dia. Akal hati. Dan hati kita tahu hati di sini, di dada ni. Kan? Hati Allah, Nabi mengata inna fil jasadi ni mudghah iza salat jasadu kullu wa iza fasadat Allah wahyal qalb. Itu hati. Dan kita tahu hati di sini dalam dada tu. So antara otak dengan hati, otak dikaitkan dengan fikir, hati dikaitkan dengan akal. So apa hubungan tu? Sebab tu memang falsafah kata otak fikir satu benda yang lain. Hati dengan akal satu benda yang lain. Tetapi masalahnya ada yang tak setuju lah, itu dia. Okey, soalan daripada Ustaz Nik Bakri dekat ruangan chat kita. Ustaz Nik tanya, bolehkah kita sebut akal untuk faham, otak untuk rancang bertindak selepas faham dengan akal? Beza, dan lagi satu dia tanyakan ada beza antara faham dan idrak. Okey. Sebelum kita pergi kepada otak, kita pergi kepada contohlah melihat ataupun al-basar, melihat al-basar ataupun as-sam'u mendengar. So as-sam'u dengan al-basar ni kan arat ataupun sifat lah. Kalau manusia kita panggil arat. Dia wujudi. Dia nisbah dia kepada roh juga. Tapi nisbah kepada badan, mata lah anggota tempat letaknya melihat itu, dan telinga tempat letaknya mendengar tu. Dan kaitan yang mata telinga dengan jasad, mendengar melihat kaitannya dengan roh.
Okey, boleh tak satu orang dia melihat tanpa melibatkan akal? Boleh tak satu orang mendengar tanpa melibatkan akal? Sebab ulama kata, nak tak macam mana pun akal mesti menjadi seolah satu syarat satu orang walaupun dia menggunakan arat melihat, mesti benda tu kena guna akal. Melihat saja tanpa akal dia tak akan dapat idrak. Ataupun idrak yang tak sempurna. Itu yang dibahas sebenarnya panjang. Begitu juga mendengar, bila satu orang tu dia guna sifat sama dia yang Allah letak kat telinga, so dia mendengar bunyi. Tapi tanpa akal, boleh tak orang tu boleh mendengar bunyi hanya dengan sekadar sama tanpa akal? Boleh tak orang tu idrak warna dengan melihat tanpa melibatkan akal? Setelah itu baru antar ke akal, baru akal proses, baru kita kata idrak itu sempurna, atau dia boleh bebas tanpa akal seperti mana binatang melihat, binatang mendengar, dia tak perlu akal ke? Kalau kita kata perlukan akal untuk proses apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, maka binatang pun sama. Binatang perlukan akal juga. Okey, sekarang ni dia tanya otak pula kan. Ustaz ni kata otak pula. Okey, di manakah peranan otak pula sekarang ni? Okay, kita kata otak itu dia berfikir benda-benda yang bukan fil kharij. Dia kaitan dengan benda-benda yang kulliyat. Contohnya benda-benda kuliah. Kita ada kan juz'iyat, kita ada benda yang mutasyakhisat fil kharij. Benda yang wujud fil kharij itu mesti perlu kepada hawas yang zahir, melihat, mendengar. Tapi ada benda-benda kulliyat yang kita tak perlu pun kepada benda-benda yang zahir sebenarnya. Kita boleh tasawurkan dalam kepala otak kita 1+1 2. 4x4 16. Tak perlu kita lihat kepada benda luar. Ada benda-benda macam kita adalah sebagai bapa. Kita adalah benda-benda kulli, benda-benda yang fi zihni ni kita boleh guna. Jadi ada yang kata otak itu dia macam mata. Macam mana otak tu macam mata dan berfikir tu macam mendengar, melihat bagi mata, dan apa pun akan kembali kepada akal. Maknanya dia berfikir gunakan otak, tapi kalau tak ada akal tak jalan juga. Mendengar, melihat pun, walaupun dia mendengar tapi tak ada otak, tak ada akal, dia tak akan boleh. So, akal tu macam jadi asas. Satu asas bagi idrak-idrak yang lain. Adakah begitu ataupun akal tu sendirilah otak dan berfikir? Antara dua lah, tuan-tuan pilih lah. Dia memang khilaf panjang di sini. Ada tak peranan akal dan otak tu? Otak kita kata sebagai alat lah macam mata telinga. So dia punya kuah dia apa? Arat dia berfikir. Dengan hati dan akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, sama ke tak? Kalau kita kata tafakkur di otak, ta'qilun di hati. Macam mana kita afala tubsirun, afala tasma'un, tubsirun di mata, tasma'un di telinga. So apa hubungan antara empat-empat ni? Tubsirun melihat dengan mata. Okey. Kemudian mendengarkan, tasma'un dengan telinga lah kita kata. Okey, berfikir guna otak. Okey, akal guna hati. So empat benda ni apa kaitannya? Apa hubungan dia? Sama ada empat benda yang berbeza? Kalau benda yang berbeza, apa hubungan dia? Ataupun akal otak sama dengan hati dan akal. Otak berfikir sama dengan hati berakal. Macam mana? Kalau otak pening ke hati pening? Dia mesti ada hubungan tu. Sebab tak mungkin satu orang kalau kita kata okey tak perlu akal kan, maknanya binatang dia mendengar, dia melihat, dia ada telinga, dia ada mata, tapi dia tak ada akal. So semata-mata dengan menggunakan kekuatan melihat dan mendengar, binatang sudah dapat maklumat. So tapi dia tak bakal. Sampai ke otak aje. Akal tak ada. Binatang kan ada kan otak monyet, kita bedah binatang dia ada otak tu. Tapi otak dia berfikir ke tak? Benda apa kaitan berfikir dengan berakal? Afala tatafakkaru dengan afala ta'qilun tu sama ke tak? Dan kita tahu kita secara ni kita akan kata bahawa berfikir otak. Kalau akal hati. Boleh tuan-tuan bagi pendapat lah. Nak ambil yang mana satu? Kalau nak boleh kita kata beza akal hati. Kalau fikir otak. Sebab apa? Akal itu adalah dia punya markas dia kan.
Kalau otak itu hawas batiniah. Itu memang betul. Hawas itu mana dia punya kekuatan dia berfikir dan dia punya alat dia otak. Jadi hawas juga macam mana mata dengan telinga tadi kan. Mata alat untuk sebagai hawas melihat. Kalau telinga alat untuk hawas mendengar. So mendengar melihat ni dia satu kekuatan yang diletakkan di mata dan di telinga untuk idrak. Okey, macam otak juga, otak dia hawas juga. Dia hawas tapi hawas batin, dia idrak juga, idrak dengan berfikir. Tapi semua tu pergi kepada hati. Hati yang macam seolah-olah dia punya main. Kalau tak ada hati ni semua tak pakai. Mending dia ada mata dia melihat pun takkan dapat mesej, tak dapat idrak. Dia mendengar bunyi ada telinga pun dia takkan dapat idrak. Dia ada otak dipikir pun tak dapat idrak. Ataupun antara akal dengan fikir sama. Tanya otak dengan hati kita tahu lain-lain lah kan. Otak dengan hati lain kita tahu dah. Tapi akal dengan fikir itu je masalah dia. Mana macam orang yang apa tu? Penyakit Alzheimer tu ataupun nyanyuk. Di si hukum fiqah adakah dia termasuk mukallaf lagi? Ataupun kalau dia tidak mukallaf lagi, jadi maknanya istilahnya tak berakal lah. Orang Alzheimer ni kan tak cukup syarat untuk dia sebagai seorang taklif. Jadi itu je mana kaitan dia dengan pembincangan kita ni. Okey, sebelum tu Allah kata orang kafir apa dia? Wahum qaumun la yaqilun. Okey, wahum qaumun la yaqilun tu nak tanya mereka tak ada akal ke atau macam mana? Kalau mereka tak ada akal, mereka bukan mukallaf. Kalau mereka tidak ada akal, mereka bukan mukallaf. Sebab apa kan? Taklif kan syarat dia berakal. Taklif kan dia beritahu syarat dia balik berakal. So Allah kata dekat orang kafir, wahum qaumun la yaqilun. Nah, adakah kita kata mereka qaumun la yaqilun tu mereka tidak gunakan akal? Atau mereka tak ada akal? Ada akal tapi tak gunakan akal. Betul? Okey, lagi satu nak tanya. Dalam Al-Quran ada tak satu lafaz secara isim al-aqlu? Isim al-aqlu dalam Quran. Tak ada. Semua fa'al. Afala ta'qilun, afala. Mereka tak pakai akal. Okay, mereka ada akal, mereka tak pakai akal. Sebab tu mereka mukallaf. Okey, orang yang penyakit-penyakit macam tu semua tu, dia ada akal ke tak ada akal? Orang yang berpenyakit yang Ustaz sebut pun enzima. Enzima. So dia ada akal ke tak ada akal? Ada. Dia pakai akal ke tak boleh pakai akal? Tak boleh pakai. Okay, kita katalah dalam bab tu mereka yang berpenyakit maknanya Allah Taala menyekat penggunaan akal dia. Akal dia ada tetapi Allah Taala letakkan satu arat dia tak boleh bil fa'al menggunakan akal itu. Saya boleh jawab macam tu je lah paling-paling pun. Orang yang ada penyakit-penyakit yang Ustaz sebut enzima ke apa tadi, dia ada akal tetapi Allah Ta'ala ciptakan satu arat yang namanya enzima yang menghalang daripada enzima apa ke? Yang menghalang dia daripada menggunakan akal itu bil fa'al. Tapi orang-orang kafir dia boleh guna akal dia tapi dia tak nak. Dia tak nak. Tapi kita boleh kata juga sebenarnya Allah Ta'ala meletakkan juga dia satu arat bagi akal dia untuk menghalang dia, iaitu dipanggil khuzlan kan. Dipanggil khuzlan. Jadi hidayah tu kan petunjuk. Bila hidayah tu Allah bagi kepada satu, dia mana akal dia boleh terima. Tapi Allah Ta'ala ciptakan khuzlan kepada orang kafir, dia tak boleh nak gunakan akal dia untuk menerima kebenaran. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Baik, mana? Okay. Nak sambung lagi sikit ke macam mana? Saya. Kesimpulan Rais kena buat kesimpulan lah. Tak raja siapa? Nanti Elman dengan Wala Batazan tu dah berjelas tadi kan Elman tapi ada istilah. Komen Rais. Komen apa tu? Kesimpulan lah penutup ni. Kita dah 12 lebih lah. 12 lebih. Okey lah. Kesimpulannya. Tapi anda ada teringat yang
Syekh Saifuddin ada bahas lah berkenaan dengan akal dan otak tadi kan. Dengar tak? Ada. Dengar okey, baik. Maknanya dia ada dekat situ tentang apa fungsi akal dan apa fungsi otak. Cuma Syekh Saifuddin disebut ada hubungan antara akal yang ada di otak dan pergi ke jantung hati kita tu lah. Sebab dia kembali kepada masalah akal tu sendiri ialah ada hubungan dengan roh kan. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak bezakan apa guna otak itu dengan akal, jadi dia boleh bahagikan kepada otak fungsinya untuk akal fungsinya untuk berfikir. Otak ni ialah tempat letak maklumat yang bersifat dengan yang kita idrak tanpa ada penambahan lah. Contoh macam kita dengan otak kita dapat dengan panca indera macam memori, macam benda-benda yang kita hukumkan. Sekejap Ustaz, kita kena tahkikkan dulu. Yang Ustaz maksudkan otak ni ke benda yang ada dalam kepala otak tu ke? Ke apa maksud berfikir? Kekuatan dalam otak tu. Dia berfikir. Tak, dia sebenarnya otak ni dia ada dua, dia ada banyak kekuatan. Salah satu fungsi dia berfikir, salah satu fungsi dia boleh menyimpan maklumat lah kan. Okey. So yang dimaksudkan dengan apa beza kalau haiwan ada otak tak ada akal tu ialah bezanya ialah otak yang ada pada haiwan dia ada kuah az-zakirah saja, ada kekuatan zakirah saja. Macam orang kata kalau tak ada akal kan tidak boleh idrak secara tam kan. So idrak yang maksud tam ni maknanya masih lagi boleh idrak secara tam kalau mereka ada hawas yang sesuai dengan mereka lah. Panca indera melihat ke mendengar ke, selagi mana mudriknya tam, maka idraknya tam juga. Cuma di tahap memori sajalah dia tidak kembangkan. Kalau fikir kan, kebolehan akal kita ni yang ada dalam otak ni ataupun di jantung hati tu, ini khilaf ulama lah masalah akal ni kat mana. Tapi kekuatan akal ni dia boleh menghasilkan ilmu baru kan. Kalau kita bahas masalah fikir ni ialah kita berusaha untuk daripada maklum tasawuri sampai kepada majhul tasawuri, dan majhul tasdiki bawa kepada maklum tasdiki bawa kepada majhul tasdiki. Jadi ini yang tidak boleh dibawa dengan semata-mata otak tanpa akal. Walaupun dia boleh idrak ataupun kekuatan zakirah tadi dia boleh idrak, tapi kalau dia tidak ada akal, maka dia tak boleh sampai tahap menghasilkan ilmu baru seperti mengkuliatkan juz'iyah, seperti dipanggil af'al tajrid lah, mengosongkan madah dan mengambil daripada madah makna-makna dan sebagainya. Sebab tu Syekh Saifuddin pun dia bahaskan kalau dia di hati pula dia ada masalah lain pula, dia ada masalah rasa pula. So rasa ni dia adakah terhasil dengan fikir ataupun fikir yang menghasilkan rasa. So itu pun khilaf juga. Adakah perasaan menghasilkan rasa, perasaan menghasilkan fikir, macam orang takut menghasilkan fikir untuk lari daripada yang dia takut, ataupun dia fikir kenapa dia takut baru dia takut. Jadi itu pun khilaf juga. So dekat situ masalah kenapa hati itu berbeza dengan fikir, kerana hati ada benda lain yang dinamakan sebagai ihsas ataupun rasa. So ini juga ada hubungan rasa dengan fikir mana dulu. Ada yang mengatakan fikir dulu menghasilkan rasa, orang dia tahu kenapa dia takut maka dia takut, ataupun dia takut dulu kemudian dia cuba fikir apa dia nak buat dengan apa yang dia takut. Jadi ini pun perbahasan yang mungkin di masa akan datang kita boleh bawa ibarat lah. Tapi yang saya lihat Syekh Saifuddin sebut wal aqlu yutlaqu ala masadiq, ada beberapa masdar lah. Pertama al-malakah wal quwwah fi nafsi allati biha tafakkara ataupun tufakir, kamu fikir. Wasani alal asar al-qaribah ataupun asar, kesan yang dekat dengan
diri, iaitu maklumah al-daruriyah wal ba'idah wa hiya an-nazariyah, dan qad wa yutlaqu ala asarul ilm, wa huwa iltizamul amal bi muqtadahu. Itu juga dengan maksud yang ketiga bagi akal. Jadi akal ni sendiri ada beberapa makna lah. Itu kesimpulan kot, mana nak menyusun balik apa yang kita bahaskan, dan sedikit ta'liq lah. Wallahu a'lam. Lah, kalau saya pun itulah, saya kalau ni saya punyalah untuk mudah faham kan. Kita ada samak basar, contoh kan, hawas yang untuk idrak benda yang mahsusat, benda yang fil kharij. Kemudian kita terpaksa ada otak juga, otak untuk tasawur fikir, untuk fikir tasawur benda-benda yang kuliat. Kemudian baru kedua-duanya sama ada samak basar yang hawas untuk idrak mahsusat itu, dan juga akal, otak yang dia berfikir tasawur untuk benda yang kuliat, dia akan kena bawa kepada last sekali baru pergi kepada akal yang seolah-olah macam dia punya processor dia tu kan. Betul. Kalau macam otak pun dia masih lagi macam satu hawas batin. Saya memang bab sebelum ni pegang macam tu, bila terbaca dalam hasyiah ala syarah Tahtazani ni, alamak, ahli sunnah nafi pula dah. Bahkan dia kata falsafah yang berfikir macam tu. Kita tak nak lah kan dinisbahkan pada falsafah. Tapi saya pula peganglah hasah ni macam panca indera batin lah. Macam kita ada mata, macam Maulana sebut lah. Yang kita sekadar mengatakan dia panca indera batin saja, maknanya six sense lah dalam bahasa itu yang dalam masalah Syekh Hamzah Bakri pun tak setuju. Itu yang saya dengar dia punya kuliah tu, dia baca Syekh Ramadan tu. Dia kata ahli sunnah kata tu masih boleh kita kembali kepada akal, tak perlu ada hasah batiniah, six sense semua tak boleh, sebab dia masih ada kemungkinan semuanya kembali kepada akal. Itu yang saya alamak besar ni dah ada satu perlu dipertimbangkan jugalah kan. Dan dia pun bukan cakap dia punya sendiri, dia baca hasyiah tu. Yalah, mungkin kita pun tidak mengatakan hasah batinah tu tidak kembali kepada akal juga, tetapi selain daripada apa yang boleh buat oleh akal, ada benda yang tidak dibuat oleh akal, iaitu macam hasah batinah kan dia ada beberapa peringkat. Dia ada peringkat menyimpan maklumat, dia ada berapa tahap-tahap lah. Ada wujdan pun ada, insting pun ada. So hasah batinah tu dibahagi-bahagikan sebab nak membezakan. Okay, so kalau orang yang tak ada akal, jadi dia masih ada hasah batinah ni, yang inilah dia yang boleh memikir, yang boleh menyimpan maklumat, yang macam Ustaz Zul bahagikan tadi macam binatang kan. So tak mungkinlah dia kembali kepada akal sebab dia tak ada akal. Jadi inilah dalil kita kan. Tak tahulah ahli sunnah ni tolak sebab falsafah saja. Mungkin tak sepatutnya kita tolak sebab falsafah saja, sebab kalau falsafah membahaskan secara tabi'iyah, dia tidak pergi kepada ilahiyah. Jadi kita tak ada masalah sangat untuk menerima falsafah dalam tabi'iyah, pasal dia akhirnya jadi sains juga. Bila dia jadi sains, masih lagi dalam lingkungan mungkinat. Falsafah yang betul-betul kalau kita tolak ialah membahaskan tentang ilahiyat. So anda rasa kalau semata-mata sebab falsafah saja tidak menjadi sebab untuk ditolak, kerana nanti saintis pun ialah falsafah tabi'iyah juga dalam makna yang lebih umum. Jadi tak ada masalah lah kat situ. Wallahu alam, mana tak dengar lagi Syekh Hamzah Bakri kritik sebab adakah semata falsafah, sebab kita tolak semata-mata falsafah tu kan tak ilmiah lah. Kita kata dalil betul, sebab dia ada terima dalil tu ghairu tam. Dalil dia ghairu nak isbatkan benda tu ghairu tam, masih ada lagi imkan kita nisbahkan kepada akal. Kalau macam haiwan, macam binatang tu macam mana kalau kita membezakan manusia dengan binatang dengan adanya panca indera dalaman yang bukan akal, yang berfikir, sebab mereka tak ada akal. Itu ialah ghairu tam pun tetapi masih kuat juga kan. Dia boleh kata benda tu ada tetapi tak dinamakan akal. Tu je. Itulah yang dinamakan panca indera dalaman. Tak apalah namanya tu kan. Tapi itulah dia yang maknanya yang kalau kita nak kata semua kembali kepada akal, iskal kita ada kat situ lah. Macam tangan yang akan berbicara nanti, apa yang disimpan memori, dia tidak ada akal. Tapi dia adalah hasah batinah sebab dia mungkin boleh menyimpan. Orang ulama sufi mana kata memang semua
semua benda boleh mendengar, melihat lah macam Maulana sebut tadi. Tapi mereka menyimpan memori sajalah. Dia ada hasah batiniah tu. So, cuma dia tidak ta'akul lah. Dia tidak ada fikir yang boleh mengembangkan ilmu baru yang daripada maklum tasawuri kepada majhul tasdiki yang baru tu. So, itu yang membezakan antara ada akal ke tidak. Fikir tadi itulah. Fikir yang menyebab terhasilnya ilmu baru tu. Ada satu soalan sebenarnya dekat Facebook. Ana tak nak menghampakan follower lah yang tanya soalan. Daripada saudara Karim Mansur, soalannya bagaimana pun schizophrenia atau gila. Schizophrenia ni dia apa? Dia gila lah. Lebih pada delusion, hallucination kan. Dia nampak orang yang tak ada macam tu lah. Itulah kalau dalam syariat kita kan, dalam syariat kita kebanyakan taklif itu syarat dia berakal kan. Jadi sebenarnya saya rasa kita kena kembali kepada tabib juga atau doktor lah dalam menentukan orang itu setakat mana yang dia katakan berakal ataupun tidak. Maksudnya akal tu ada, manusia ada akal kan. Cuma bila dia gila, schizophrenia ke, paranoia ke, apa ke saja ke, atau dia lumpuh kan, orang stroke kan lumpuh separuh otak. Saya pernah tanyalah sebab ada seorang ulama dia kata macam ni. Kita perlukan doktor untuk pastikan fungsi dia punya otak lah. Selalu dia akan nimbaskan pada otak. Adakah otak dia boleh berfungsi lebih 50%, maka dia masih mukallaf. Tapi kalau otak dia dah tak berfungsi kurang daripada 50%, kita anggap dia kategori tidak berakal dan dia gugur taklif. Itu jawapan yang paling saya dengar yang paling simple lah dia jawab. Cuma maknanya macam mana nak menentukan orang tu kan sampai tahap mana dia tu berakal ataupun tidak. Dia kata tengok scan otak dia boleh tahu. Adakah otak dia sudah kolaps lebih 50%, maka hukum tak berakal. Maknanya tetap ada kaitan lah antara akal dengan otak tu kan. Dan kalau kurang daripada 50%, maka dianggap dia bukan mukallaf lagi dah kerana di kategori tidak berakal. Itu saya pernah tanya ada Maulana lah di hospital. Dia jawab macam tu. Sebab mak saya pernah stroke dulu. Lepas tu dia tanya, saya tanya wajib tak wajib semayang ni kan. Dia kata tanya doktor, akal dia berfungsi dah tinggal. Sebab stroke ni kan separuh badan, dia akan beku separuh otak tu. Jadi tahap mana doktor akan tahu otak dia berfungsi setakat mana. Kalau dia kata lebih 50% dan dia mampu buat, kita masih mukallaf. Kalau ada biasanya kalau kurang daripada 50%, maknanya dia dah bukan mukallaf. Tapi saya tahu lah ada perincian lagi. Otak tu kan ada macam-macam bahagian kan. Dia bukan semua bahagian otak tu dia boleh main bahagi 50-50 macam tu je. Dia ada bahagian tu kiri otak kanan, otak kiri yang mengawal pergerakan, yang mengawal rasa, mengawal tu dia lebih kompleks lagi daripada tu. So nak bahagikan 50% tu kan tak tahulah macam mana doktor bahagian psikologi ni dia boleh mampu buat pembahagian tu menghukumi orang tu bukan mukallaf sebab dia dah tak berakal sebab otak dia dah lumpuh. Itu saya tak pastilah kita kena melibatkan medical dah kan. Tapi dia tak scan hati, dia scan otak masalahnya. Maknanya ada kaitan dengan otak jugalah akal ni kan. Betul. Okay, Ustaz Raja dengan Mona Isan mungkin kalau nak sembilan akhir dah tak ada dah nak okey dah tu Mona dah mantap tu masya-Allah. Okay. Itulah maknanya kalau siapa yang rajin bukalah kitab-kitab yang lain kan. Berlambak kitab ulama kita, kadang kita berhujah rupanya benda tu jawapan dah ada dah dalam kitab-kitab ulama kita tak buka kadang-kadang. Jadi rajin lah buka kitab-kitab yang besar-besar kan. Ya jelas itulah mutakalimin semua bahas, utamanya yang cenderung falsafah, contohnya Syarastani, Fakhri Ar-Razi, Urmawi, Katibi, Baidawi, Taftazani, Aluddin Iji, kemudian Ibnu Arafah, apa lagi. Itu insya-Allah ada kot dalam kitab-kitab tu. Terutamanya bab inilah Umurul Ammah atau falsafah. Akan ada lah supaya kita sedaplah bawa ibarat ni, poin ni Taftazani kata macam ni, Syarif Jurjani kata macam ni, tapi Fakhri Razi kata lain. Imam Amidi pun ada lah, Abkar pun ada tu. Wallahu alam, tu jelah kita nak
refresh lah ilmu-ilmu ulama dulu bahas. Kita tak nak benda tu tenggelam macam tu je kan. Kita ni pun lepas tu saya nak kategorikan diri ulama pun malu juga sebab benda-benda macam ni kita dah jam lah kan. Padahal ulama bahas habis dah kan sebelum ni. Dan kita lepas tu bangga pula Asy'ariyah. Asy'ariyah ni dia punya big guns itu memang bab-bab ni dia orang paling master lah. So kalau kita pun nak ngaku Asy'ariyah pun kita kena tahu lah bab ni kan. Bukan sekadar sifat 20 je dalil ijmali ya, itu semua orang boleh. Wallahu alam. Jadi kita berhenti di sini dulu ya Maulana Okay. InsyaAllah boleh. Kita berhenti di sini dulu untuk hari ini. Dan insyaAllah next kita punya program muzakarah ialah pada minggu ke-2 dan ke-4. Jadi kita akan bertemu untuk muzakarah hadis. Kita akan bertemu semula pada 9 hari bulan malam. Lebih kurang pukul 9.30 malam, 9 hari bulan di Sabtu. Manakala untuk muzakarah akidah ialah pada 10 hari bulan 10 Oktober. 2 minggu lagi insyaAllah. Semoga kita dapat teruskan perbincangan kita ni dan moga lebih ramai lagi di kalangan asatizah dan para penonton yang dapat bersama-sama dengan kita di masa akan datang untuk sama-sama kita bincang dan mendapat manfaat daripada perbincangan-perbincangan macam ni. Itu saja daripada kami, daripada Pihak Islami. Terima kasih kepada Maulana Ihsan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih juga kepada Ustaz Raja Mak Muklis dan juga semua yang hadir pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.